Saya boleh bertutur 10 bahasa, kata wanita muda itu. Tangannya bergari. Hakim ketawa terbahak-bahak. Pasti, dan saya pula seorang poligloth, ejeknya di hadapan seluruh mahkamah. Tetapi apabila dia membuka mulutnya, ketawanya terhenti. Dewan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tidak pernah sesak begini. Setiap kerusi penuh, orang ramai berdiri bersandar di dinding. Wartawan dengan kamera dimatikan menunggu detik tepat untuk merakam berita hari itu. Desas-desus kolektif mencipta simfoni jangkaan yang membuatkan penghawa dingin bangunan keadilan lama itu bergetar. Aisyah binti Razak berjalan ke tempat saksi dengan tangannya bergari. Langkahnya bergema dalam keheningan mendadak yang menyelubungi apabila Sarjan Mejar Amirul bin Kasim menjerit, "Bangun, mahkamah bersidang." Semua berdiri apabila Tuan Hakim Tan Sri Azlan Rahman masuk melalui pintu sisi membawa timbunan dokumen yang berselerak. Beliau seorang lelaki berbadan tegap dengan rambut kelabu yang disisir rapi ke belakang dan raut wajah yang hanya tahun-tahun menjatuhkan hukuman ke atas kehidupan orang lain dapat mengukir di wajah. Campuran kebosanan, keunggulan, dan kadang-kadang pandangan mencemu. "Boleh duduk," perintah Azlan sambil menjatuhkan dokumen-dokumen itu di atas mejanya dengan bunyi kuat yang mengejutkan beberapa hadirin. Aisyah berdiri di antara dua sarjan mejar dengan Puan Salmah binti Ismail, peguam bela awamnya, di sebelah kirinya. Salmah, seorang wanita pertengahan umur yang memikul beban terlalu banyak kes dan bajet yang sangat sedikit. Dia mempunyai lingkaran hitam di bawah mata yang ketara dan gegaran tangan yang hampir tidak kelihatan yang menunjukkan pengambilan kafein berlebihan dan kurang tidur. Kes nomor 47B 2024, Umum Kerani Mahkamah. Negara melawan Aisyah binti Razak. Pertuduhan, penipuan elektronik, penyamaran identiti, dan penipuan yang diperbesarkan. Desas-desus kembali ke dalam dewan seperti gelombang. Aisyah merasakan ratusan mata tertumpu di belakangnya, menghakiminya sebelum sebarang bukti dikemukakan. Dia mengenali perasaan itu, dia merasakannya sepanjang hidupnya. Peguam cara awam Encik Khairul Azman bangun dengan pergerakan dramatik, membetulkan talinya seolah-olah dia seorang pelakon dalam tayangan perdana sebuah drama. Beliau seorang lelaki kurus, berwajah tajam, yang bercakap dengan loghat kelas atasan yang segera mewujudkan hierarki di mana-mana bilik. "Tuan Hakim," Khairul memulakan dengan suara lantang, "kami di hadapan seorang wanita muda yang telah melakukan salah satu penipuan paling rumit yang pernah dilihat mahkamah ini. Selama berbulan-bulan, Cik Aisyah menyamar sebagai penterjemah bertauliah, menawarkan perkhidmatan kepada syarikat multinasional, institusi pendidikan, dan juga agensi kerajaan." Beliau berhenti seketika, berjalan perlahan di hadapan juri. Dia mengenakan bayaran ribuan ringgit untuk terjemahan yang kononnya dilakukannya dalam 10 bahasa yang berbeza. 10, Tuan Hakim. Tetapi hakikatnya wanita muda ini baru sahaja menamatkan pendidikan menengah dan tidak mempunyai sebarang sijil, sebarang ijazah, sebarang kelayakan yang menyokong keupayaan bahasanya yang didakwa. Khairul berpaling ke arah Aisyah dengan senyuman yang bertujuan untuk belas kasihan, tetapi memancarkan rasa merendah diri. "Kami memahami bahawa keperluan ekonomi boleh menyebabkan orang ramai membuat keputusan yang salah, tetapi penipuan tetap penipuan, tidak kira keadaannya." Aisyah menggenggam penumbuknya di dalam gari. Setiap perkataan peguam cara awam itu seperti tukul yang mengetuk marwahnya, bukan kerana ia benar, tetapi kerana tiada siapa yang kelihatan berminat untuk mendengar versinya. Tuan Hakim Azlan membelek-belek dokumen dengan ekspresi bosan, seolah-olah ini hanyalah satu lagi kes dalam senarai tanggungjawab kehakimannya yang tidak berkesudahan. Dia menguap tanpa bersusah payah, menutup mulutnya. "Adakah pihak pembelaan ada sesuatu untuk dikatakan sebelum kita meneruskan?" tanyanya dengan nada monoton, tanpa mengangkat pandangan dari kertas. Puan Salmah berdehem. Tangannya menggigil sambil memegang buku nota usangnya. "Tuan Hakim, anak guam saya mengekalkan ketidakbersalahannya. Tuduhan yang dikemukakan berdasarkan salah faham dan kurang komunikasi dengan majikannya. Cik Aisyah bersedia untuk membuktikan bahawa dia memiliki keupayaan yang didakwanya." "Buktikan?" Azlan akhirnya mengangkat pandangan. Keningnya terangkat dengan minat mengejek. "Dan bagaimana sebenarnya dia merancang untuk membuktikan bahawa dia bertutur 10 bahasa? Adakah dia akan menyanyikan lagu untuk kita dalam setiap satu?" Beberapa ketawa gugup kedengaran dari kalangan penonton. Hakim tersenyum puas dengan jenakanya sendiri. "Tuan Hakim," dengan segala hormatnya Puan Salmah cuba meneruskan, tetapi Azlan menyampuknya dengan isyarat tangan. "Cik Salmah, saya telah menyemak kes ini. Anak guam Anda berumur 23 tahun. Dia dibesarkan di kawasan kejiranan berpendapatan rendah dan menurut rekod,
bekerja membersihkan pejabat sebelum perniagaan terjemahan yang didakwa ini. Dia memandang terus ke arah Aisyah. Tidak ada rekod pengajian tinggi, tiada sijil antara bangsa, tiada apa-apa yang menunjukkan bahwa wanita muda ini boleh bertutur, walaupun 3 bahasa, apatah lagi 10. Ketika itulah Aisyah mengangkat kepalanya. Matanya, yang kekal tertumpu ke lantai sepanjang pendengaran, bertembung terus dengan mata hakim. Ada api di pandangan itu. Ada tahun-tahun penghinaan, diremehkan, menjadi tidak kelihatan. Izinkan saya bercakap, Tuan Hakim, katanya dengan suara yang jelas dan tegas. Azlan memandangnya terkejut. Kebanyakan tertuduh kekal senyap semasa pendengaran awal, membiarkan peguam mereka bercakap bagi pihak mereka. Tetapi ada sesuatu dalam cara wanita muda ini memandangnya yang menyebabkan campuran kerengsaan dan rasa ingin tahu. Adakah Anda mempunyai sesuatu yang relevan untuk ditambahkan pada kes ini? Tanyanya dengan nada skeptikal. Saya boleh bertutur 10 bahasa. Aisyah mengucapkan setiap perkataan dengan kejelasan yang jernih, tanpa sedikit pun keraguan dalam suaranya. Dan saya boleh membuktikannya di sini, sekarang, jika Tuan Hakim mengizinkan saya. Keheningan yang menyusul begitu dalam sehingga bunyi dengung lampu pendar fluor di siling dapat didengar. Semua yang hadir mencondongkan badan ke hadapan, seolah-olah alam semesta itu sendiri menahan nafasnya. Dan kemudian Tuan Hakim Tan Sri Azlan Rahman melakukan sesuatu yang tidak dijangka oleh sesiapa pun. Dia mendongak ke belakang dan melepaskan ketawa. Ia bukan ketawa yang sopan atau terkawal. Ia adalah ketawa yang kuat, hampir histeris, yang membuatkan tubuh tegapnya bergetar di kerusi tempat hakim. Ini luar biasa, serunya sambil ketawa, menyeka air mata dari matanya dengan sapu tangan. Tertuduh ingin menunjukkan kepada kami bahwa dia boleh bertutur 10 bahasa di mahkamah saya ini. Ketawa lain menyertai hakim. Peguam cara awam Khairul tersenyum lebar, menggelengkan kepalanya tidak percaya. Beberapa orang awam ketawa terang-terangan, yang lain berbisik-bisik. Cik Aisyah. Azlan berjaya mengawal ketawanya cukup untuk bercakap, walaupun suaranya masih bergetar kerana hiburan. Saya menghargai kreativiti Anda, tetapi ini adalah mahkamah keadilan, bukan rancangan bakat televisyen. Kami tidak akan membazirkan masa mahkamah dengan demonstrasi sarkas. Adakah keadilan kelihatan seperti sarkas kepada Anda? Suara Aisyah memotong udara seperti pisau. Ketawa hakim terhenti serta-merta. Matanya menyempit dan seketika keheningan berbahaya memenuhi bilik. Maafkan saya. Suaranya merendah ke nada mengancam. Aisyah melangkah ke hadapan, mengabaikan tarikan amaran yang diberikan Puan Salmah di lengannya. Dengan segala hormatnya, Tuan Hakim, Anda baru sahaja mentertawakan saya tanpa mendengar saya. Anda telah menghakimi saya tanpa membenarkan saya mengemukakan pembelaan saya. Jika itu bukan sarkas, saya tidak tahu apa itu. Sarjan Major Amirul melangkah ke hadapan, bersedia untuk campur tangan jika keadaan memburuk, tetapi hakim mengangkat tangan untuk menghentikannya. Azlan mencondongkan badan ke hadapan, meletakkan sikunya di atas meja. Anda mempunyai keberanian, Cik Aisyah, itu saya akui, tetapi keberanian tidak akan menyelamatkan Anda daripada bukti-bukti yang menentang Anda. Bukti-bukti itu berbohong, jawab Aisyah. Atau lebih tepat lagi, orang yang menafsirnya berbohong, kerana mereka tidak pernah bersusah payah untuk mengesahkan sama ada saya benar-benar boleh melakukan apa yang saya dakwa, dan mengapa kami perlu berbuat demikian. Khairul campur tangan dari tempat duduknya. Mengapa negara perlu membelanjakan sumber untuk mengesahkan dakwaan fantasi seseorang yang jelas-jelas cuba mengelakkan akibat dari tindakannya? Kerana itu adalah kewajipan Anda. Aisyah berpaling ke arah peguam cara awam itu, suaranya semakin kuat. Kewajipan Anda adalah untuk mencari kebenaran, bukan menganggap bersalah berdasarkan prasangka. Perintah. Azlan mengetuk tukulnya di atas meja. Cik Aisyah, Anda sedang melangkah ke wilayah berbahaya. Saya mencadangkan Anda berdiam diri sebelum saya menuduh Anda menghina mahkamah. Aisyah menarik nafas dalam-dalam. Dia dapat merasakan jantungnya berdegup begitu kencang sehingga dia fikir semua orang di dalam bilik itu dapat mendengarnya. Tetapi dia tidak akan berundur. Tidak, kali ini dia telah berundur sepanjang hidupnya. Tuan Hakim, Puan Salmah tergesa-gesa campur tangan. Suaranya bergetar, tetapi tegas. Saya memohon secara rasmi agar anak guam saya dibenarkan untuk menunjukkan keupayaan bahasanya. Jika dia dapat membuktikan bahawa dia bertutur bahasa yang dia dakwa, itu akan mengubah secara asas sifat kes ini. Azlan memandangnya dengan campuran ketidakpercayaan dan kekesalan. Cik Salma, adakah Anda benar-benar mencadangkan agar kita menukar mahkamah ini menjadi peperiksaan bahasa? Saya mencadangkan agar kita memberi anak guam saya peluang untuk membela diri dengan sewajarnya.
Puan Salmah menjawab. Mencari sumber keberanian yang tidak disedarinya ada. Bukankah itu yang diperjuangkan oleh keadilan? Hakim bersandar di kerusinya yang berkeriut di bawah berat badannya. Dia memandang Aisyah untuk seketika. Matanya menilainya seolah-olah dia adalah teka-teki yang tidak dapat diselesaikannya. Ada sesuatu pada wanita muda ini yang mengganggunya. Ia bukan sahaja keberaniannya, ia adalah keyakinan mutlak di matanya. Baiklah, katanya akhirnya, mengejutkan semua orang di dalam bilik itu. Saya akan memberi Anda peluang untuk mempermalukan diri sendiri secara terbuka, tetapi apabila Anda gagal, dan Anda akan gagal, saya akan menambah pertuduhan menghina mahkamah dan menghalang keadilan kepada senarai masalah undang-undang Anda yang sudah banyak. Dia berpaling ke arah keraninya, hubungi Jabatan Bahasa Universiti Malaya. Saya memerlukan mereka menghantar 10 profesor, seorang pakar, dalam setiap bahasa yang Cik Aisyah dakwa dia boleh bertutur. Aisyah merasakan satu kejutan elektrik mengalir melalui badannya. Akhirnya dia akan mendapat peluangnya. Akhirnya seseorang akan mendengarnya. Cik Aisyah. Azlan memandangnya dengan senyuman mengejek yang telah disempurnakannya selama berdekad-dekad. Saya harap Anda tahu apa yang Anda lakukan, kerana apabila ini berakhir, saya bukan sahaja akan mengisytiharkan Anda bersalah atas penipuan, tetapi seluruh dunia akan tahu dengan tepat jenis pembohong Anda. Saya bukan pembohong, jawab Aisyah dengan suara yang tenang tetapi tegas. Dan apabila ini berakhir, Anda perlu meminta maaf. Dewan itu meletus dengan desas-desus terkejut. Tiada siapa, sama sekali tiada siapa, yang bercakap begitu kepada Tuan Hakim Azlan. Perintah, tukul itu mengetuk lagi. Azlan memandang Aisyah dengan campuran kemarahan dan sesuatu yang mungkin rasa hormat. Pendengaran ini ditangguhkan sehingga penilai hadir. Ia akan diadakan dalam 3 hari. Dan percayalah, Cik Aisyah, 3 hari itu akan menjadi hari-hari terakhir kebebasan yang akan Anda nikmati untuk masa yang lama. Semasa Sarjan Mejar mengiringinya keluar dari dewan, Aisyah tidak dapat menahan diri daripada tertanya-tanya sama ada dia telah melakukan kesilapan terbesar dalam hidupnya, atau sama ada dia akhirnya telah mengambil langkah pertama ke arah pembelaan yang sangat diidamkannya. Apa yang tidak diketahuinya ialah beberapa hari akan datang, akan mendedahkan rahasia yang akan mengubah bukan sahaja nasibnya, tetapi juga nasib semua yang hadir di dalam bilik itu. Bunyi metalik pintu tertutup bergema seperti guruh di telinga Aisyah. Pusat Tahanan Reman Harapan Baru adalah sebuah bangunan 3 tingkat yang berbau pembasmi kuman industri bercampur dengan keputusasaan manusia. Dinding putih yang mengelupas di sudut-sudutnya kelihatan menyerap semua cahaya semula jadi yang cuba masuk melalui tingkap berjeriji kecil. Aisyah berjalan di koridor diapit oleh 2 pegawai. Gari-garinya telah ditanggalkan, tetapi perasaan penindasan tetap ada, kini tidak kelihatan, tetapi lebih berat daripada sebarang logam. Banduan lain memerhatikannya dari sel mereka, ada yang dengan rasa ingin tahu, ada pula dengan pandangan kosong yang hanya dapat dicipta oleh pengasingan yang berpanjangan. Sel 47C, Umum Pegawai Penjara Suraya binti Karim. Seorang wanita muda dengan ekspresi profesional tetapi tidak kejam. Dia membuka pintu logam dengan bunyi berderit yang bergema di seluruh koridor. Awak ada teman sebilik. Saya harap awak berdua serasi. Aisyah masuk dan pintu tertutup di belakangnya dengan bunyi yang pasti yang membuatnya tersentak. Sel itu kecil, 2 katil sempit, singki kecil, tandas tanpa privasi, dan tingkap yang terlalu tinggi sehingga hanya berfungsi untuk mengingatkan mereka bahwa dunia luar wujud, tetapi berada di luar jangkauan. Di katil bawah, seorang wanita pertengahan umur mendongak dari sebuah buku usang. Mak Cik Zaiton binti Abdullah mempunyai wajah yang dipenuhi garisan yang menceritakan kisah-kisah yang mungkin tidak akan pernah dikongsinya. Rambut kelabunya diikat dalam tocang ketat. Dan matanya, walaupun letih, masih menyimpan kilauan kecerdasan. Jadi awaklah poligloth yang terkenal itu, kata Mak Cik Zaiton dengan senyuman yang tidak sampai ke matanya. Seluruh pusat bercakap tentang awak. Gadis yang mencabar Hakim Azlan dan hidup untuk menceritakan kisah itu. Aisyah duduk di katil atas, merasakan tilam nipis dan keras di bawah badannya. Dia tidak menjawab serta-merta. Dia terlalu letih, bukan sahaja secara fisikal, tetapi emosional. Adrenalin dari pendengaran telah hilang, meninggalkan hanya kekosongan berat di dadanya. Saya tidak terkenal, akhirnya dia berkata. Saya hanya seseorang yang bosan diremehkan. Mak Cik Zaiton ketawa kering. Di sini, kita semua letih dengan sesuatu. Bezanya, kebanyakan sudah menyerah. Awak masih ada api. Itu berbahaya di tempat seperti ini.
Berbahaya? Mengapa? Kerana harapan lebih menyakitkan daripada pasrah. Makcik Zaiton menutup bukunya. Adakah awak benar-benar bertutur 10 bahasa? Aisyah mengangguk, memandang siling sel yang bertompok-tompok. 11 sebenarnya. Tetapi tiada siapa yang bertanya. 11? Makcik Zaiton bangun, benar-benar berminat. Bagaimana mungkin seorang gadis seusia awak boleh bertutur 11 bahasa? Buat pertama kali dalam beberapa hari, Aisyah berasa ingin bercakap. Mungkin kerana Makcik Zaiton tidak memandangnya dengan ejekan atau penghinaan. Mungkin kerana di ruang kecil yang sesak itu, mereka berdua hanyalah dua manusia yang cuba bertahan. Nenek saya, Aisyah memulakan. Suaranya melembut dengan ingatan. Nenek Kalsom. Dia bekerja sepanjang hidupnya sebagai pembantu rumah untuk keluarga diplomat. Setiap kali satu keluarga pergi, keluarga lain tiba. Jerman, Perancis, Cina, Rusia, Arab. Dia belajar serpihan semua bahasa itu untuk berkomunikasi, untuk menjadi sangat diperlukan. Makcik Zaiton mendengar dalam diam dan Aisyah meneruskan. Apabila ibu bapa saya meninggal dalam kemalangan bas, saya berumur 5 tahun. Nenek mengambil saya dan membawa saya bersamanya ke semua rumah itu. Semasa dia membersihkan, memasak dan menggosok pakaian, saya duduk dengan anak-anak keluarga itu. Saya bermain dengan mereka, makan dengan mereka, belajar dengan mereka. Suaranya sedikit bergetar apabila teringat. Diplomat berubah setiap 2 atau 3 tahun. Setiap kali saya mendapat kawan, mereka pergi. Setiap kali saya belajar berkomunikasi dengan sempurna dalam satu bahasa, keluarga baru dengan bahasa yang berbeza tiba. Tetapi saya tidak pernah berhenti belajar. Itu adalah cara saya untuk mengekalkan ingatan itu, hubungan itu, hidup, dan nenek awak. Makcik Zaiton bertanya lembut. Meninggal 2 tahun lalu, serangan jantung. 50 tahun bekerja dari subuh hingga senja akhirnya membunuhnya. Aisyah menutup matanya rapat-rapat. Dan saya tinggal sendirian, tanpa pendidikan formal, tanpa sijil, untuk membuktikan apa yang saya tahu. Hanya dengan bahasa di kepala saya, dan tiada cara untuk membuktikan bahwa ia benar. Kemudian awak mula bekerja sebagai penterjemah? Makcik Zaiton melengkapkan. Saya cuba mendapatkan pekerjaan di agensi rasmi, tetapi semua mahukan ijazah universiti, sijil antarabangsa. Tiada siapa yang mahu memberi saya peluang pun untuk menunjukkan apa yang saya boleh lakukan. Kekecewaan jelas kedengaran dalam suaranya, jadi saya mencipta perniagaan saya sendiri. Saya menawarkan perkhidmatan saya secara dalam talian, mengenakan bayaran kurang daripada agensi besar, dan melakukan kerja yang sempurna. Jadi, mengapa awak di sini? Aisyah membuka matanya dan memandang Makcik Zaiton secara langsung. Kerana seseorang memutuskan bahawa mustahil bagi seorang gadis tanpa pendidikan universiti untuk melakukan apa yang saya lakukan. Mereka melaporkan perkhidmatan saya sebagai penipuan tanpa memeriksa kualiti kerja saya. Dan sekarang saya di sini menunggu untuk membuktikan sesuatu yang saya tidak sepatutnya perlu buktikan. Bunyi langkah yang semakin hampir mengganggu perbualan mereka. Pintu terbuka dan pegawai suraya muncul lagi. Razak, awak ada pelawat. Bilik temu bual. Aisyah turun dari katil dengan keliru. Dia tidak menelefon sesiapa. Dia tidak ada sesiapa untuk dihubungi. Bilik temu bual adalah ruang kecil yang dibahagikan oleh meja logam. Duduk di seberang meja adalah Puan Salmah binti Ismail, peguam bela awamnya, tetapi dia tidak bersendirian. Di sebelahnya ada seorang wanita yang tidak dikenali Aisyah, elegan, profesional, dengan beg kulit di atas meja. Aisyah, ini Dr. Yasmin binti Yusof, Puan Salmah memperkenalkan. Dia seorang pakar psikologi forensik. Peguam cara awam Khairul meminta penilaian psikologi sebelum pendengaran seterusnya. Aisyah merasakan satu ketulan terbentuk di perutnya. Penilaian psikologi? Mengapa? Dr. Yasmin bercakap dengan suara yang tenang dan profesional. Ia adalah prosedur standar dalam kes di mana tertuduh menunjukkan tingkah laku yang boleh dianggap luar biasa. Konfrontasi awak dengan Tuan Hakim Azlan telah menimbulkan beberapa bendera. Aisyah merasakan kemarahan semakin memuncak. Mempertahankan diri adalah tingkah laku luar biasa? Bukan itu maksudnya, Puan Salmah campur tangan dengan pantas. Aisyah, dengar. Peguam cara awam cuba membina profil yang menunjukkan bahawa awak mempunyai kecenderungan kepada fantasi patologi. Mereka ingin berhujah bahawa awak benar-benar percaya bahawa awak bertutur bahasa-bahasa itu, sedangkan sebenarnya tidak. Itu mengarut. Aisyah menumbuk meja dengan tapak tangannya. Saya tidak gila. Tiada siapa yang mengatakan awak gila. Doktor, Yasmin mengekalkan nadanya neutral. Tetapi saya perlu membuat penilaian saya.
Saya akan bertanya beberapa soalan kepada awak, dan saya memerlukan awak untuk jujur sepenuhnya dengan saya. Sepanjang sejam berikutnya, Aisyah menjawab soalan demi soalan tentang zaman kanak-kanaknya, tentang kematian ibu bapanya, tentang tinggal bersama neneknya, tentang belajar bahasa, tentang rasa sunyi, tentang ketakutannya, impiannya, kekecewaannya. Dr. Yasmin mengambil nota dengan teliti, ekspresinya mustahil untuk dibaca. Satu soalan terakhir, katanya akhirnya, pernahkah awak merasakan bahwa orang tidak memahami awak, bahwa awak hidup di dunia yang berbeza daripada orang lain? Aisyah berfikir dengan teliti sebelum menjawab. Setiap hari dalam hidup saya, tetapi bukan kerana saya gila, tetapi kerana saya telah hidup di dunia yang kebanyakan orang tidak akan pernah alami. Saya telah bercakap dalam bahasa yang kebanyakan orang tidak akan pernah belajar. Saya telah melihat bagaimana kata-kata boleh membina jambatan atau mendirikan tembok. Jadi ya, saya hidup di dunia yang berbeza, tetapi ia nyata. Ia sama nyatanya dengan prasangka yang membawa saya ke sini. Doktor itu menutup buku notanya. Terima kasih atas kerjasama awak, Aisyah. Saya akan menyerahkan laporan saya sebelum pendengaran. Apabila dia pergi, Puan Salmah mendekati Aisyah, ekspresinya risau. Ada lagi yang perlu awak tahu. Tuan Hakim Azlan menghubungi Universiti Malaya, tetapi bukan hanya untuk mendapatkan penilai. Apa maksud awak? Dia menyiasat latar belakang awak dengan lebih teliti. Dia menemui sesuatu. Puan Salmah mengeluarkan beberapa dokumen dari bagnya. Beberapa tahun lalu, ketika awak berumur 17 tahun, awak memohon beasiswa di Akademi Bahasa Antarabangsa Malaysia. Ingat? Aisyah mengangguk perlahan. Saya ditolak. Mereka mengatakan permohonan saya tidak realistik kerana saya mendakwa bertutur terlalu banyak bahasa untuk usia saya. Tepat sekali. Dan Azlan menggunakan itu sebagai bukti bahawa awak telah berbohong tentang kemahiran awak selama bertahun-tahun. Dia berhujah bahawa ia adalah corak tingkah laku penipuan. Bilik itu seolah-olah mengecil di sekeliling Aisyah. Setiap kali dia cuba maju, sistem menolaknya ke belakang. Setiap cubaan untuk membuktikan nilainya menjadi bukti lain yang menentangnya. Ada lagi? Tanyanya. Takut akan jawapannya. Puan Salmah teragak-agak sebelum meneruskan. Para penilai yang akan datang. Azlan secara spesifik meminta profesor yang paling tegas, yang terkenal sangat teliti. Mereka tidak datang untuk memberi awak peluang yang adil, Aisyah. Mereka datang untuk memecah belahkan awak. Keheningan yang menyusul sangat menyesakkan. Aisyah dapat merasakan berat seluruh sistem kehakiman menekan dirinya, cuba menghancurkan percikan harapan yang masih membara di dadanya. Berapa banyak masa saya ada? Tanyanya akhirnya. 2 hari lagi. Pendengaran adalah lusa. Kalau begitu saya perlu menggunakan setiap saat. Aisyah bangun, keazamannya diperbaharui walaupun segalanya. Salmah, saya perlukan awak dapatkan sesuatu untuk saya. Buku, bahan kajian, dalam semua bahasa yang awak boleh temui. Jika mereka akan menyukarkan, maka saya akan bersedia seperti tidak pernah dalam hidup saya. Puan Salmah memandangnya dengan campuran kekaguman dan kesedihan. Aisyah, walaupun awak membuktikan bahawa awak bertutur bahasa-bahasa itu, peguam cara awam mempunyai pertuduhan lain. Pelanggan yang melaporkan penipuan, aduan mengenai terjemahan yang tidak tepat. Terjemahan yang tidak tepat? Aisyah menyampuk. Terjemahan tidak tepat apa? Ada 3 pelanggan yang mendakwa bahawa terjemahan yang awak buat mengandungi kesilapan serius yang menyebabkan mereka kehilangan wang dan reputasi. Aisyah berasa seperti dia telah dipukul di perut. Itu mustahil. Saya menyemak setiap terjemahan 3 kali. Saya sangat teliti. Saya tidak akan pernah menyerahkan sesuatu dengan kesilapan serius. Adakah awak mempunyai salinan terjemahan itu? Semuanya, dalam komputer saya, tetapi polis merampasnya sebagai bukti. Puan Salmah membuat nota. Saya akan memohon akses kepada fail-fail itu. Jika kita dapat membuktikan bahawa terjemahan itu betul, itu akan meruntuhkan sebahagian daripada dakwaan peguam cara awam. Apabila Aisyah kembali ke selnya, Mak Cik Zaiton menunggunya dengan ekspresi ingin tahu. Berita buruk, semakin buruk. Aisyah jatuh di katilnya. Saya bukan sahaja perlu membuktikan bahawa saya bertutur 10 bahasa di hadapan profesor yang telah memutuskan bahawa saya berbohong. Saya juga perlu membuktikan bahawa terjemahan yang saya tahu saya lakukan dengan betul, tidak mempunyai kesilapan dan mempertahankan diri daripada penilaian psikologi yang mungkin akan menggambarkan saya sebagai delusi. Mak Cik Zaiton bersiul perlahan. Apabila awak kata awak ada api, saya tidak bergurau. Tetapi, Aisyah, adakah awak pasti ingin meneruskan ini? Bolehkah awak menerima persetujuan
menjalani hukuman yang lebih ringan, meneruskan hidup saya dan menyerah. Aisyah memandang siling, menerima bahwa dunia betul dan saya salah. Saya tidak boleh, Makcik Zaiton. Jika saya menyerah sekarang, saya akan mengkhianati nenek saya. Semua tahun-tahun pembelajaran itu, semua gadis yang, seperti saya, mempunyai bakat, tetapi tidak mempunyai dokumen untuk membuktikannya. Kalau begitu berehatlah, Makcik Zaiton mematikan lampu sel. Kerana dalam 2 hari awak akan memerlukan setiap gram kekuatan yang awak ada. Dalam kegelapan, Aisyah menutup matanya, tetapi tidak dapat tidur. Fikirannya mengulang kaji perbendaharaan kata, tata bahasa, idiom dalam setiap bahasa yang telah dipelajarinya. Tetapi lebih daripada itu, dia memikirkan semua kali dia diremehkan, diabaikan, ditolak. Dunia akan melihat apa yang dia mampu. Dia hanya berharap ia mencukupi. Awal pagi tiba di pusat tahanan dengan keheningan yang berat, yang hanya wujud di tempat-tempat di mana kebebasan adalah ingatan yang jauh. Aisyah tidak tidur, matanya terbakar keletihan, tetapi fikirannya masih memproses konjugasi kata kerja, struktur tata bahasa, ekspresi idiomatik dalam Mandarin, Arab, Jerman, Perancis. Makcik Zaiton berdengkur perlahan di katil bawah, bunyi yang menenangkan di tengah-tengah begitu banyak ketidakpastian. Aisyah telah menghabiskan malam berbisik kata-kata perlahan. Setiap bahasa mengalir seperti sungai yang bertemu di lautan ingatannya. Bunyi langkah yang semakin hampir mengganggu tumpuannya. Terlalu awal untuk sarapan. Pintu logam terbuka dan pegawai Suraya muncul dengan ekspresi serius. Razak, awak ada pelawat. Bilik temu bual. Sekarang. Makcik Zaiton terjaga terkejut. Pada masa ini, siapa yang melawat seseorang sebelum subuh? Aisyah turun dari katilnya. Jantungnya mula berdegup lebih laju. Dia mengikut Suraya melalui koridor kosong. Gema langkahnya bergema seperti gendang perang. Apabila mereka tiba di bilik temu bual, kejutan di wajah Aisyah jelas. Duduk di seberang meja, ada seorang lelaki berketurunan Asia dengan ekspresi cemas dan beg perniagaan di pangkuannya. Dia segera mengenalinya. Encik Tan, Aisyah berbisik tidak percaya. Encik David Tan bangun secara tiba-tiba. Tangannya menggigil kelihatan. Dia adalah salah seorang daripada 3 pelanggan yang telah melaporkan terjemahannya sebagai penipuan. Dia bekerja untuk sebuah syarikat teknologi yang memerlukan dokumen diterjemahkan dari bahasa Inggris ke Mandarin untuk pengembangan di China. Cik Aisyah, saya perlu bercakap dengan awak. Suaranya keluar tersekat-sekat, seolah-olah setiap perkataan memerlukan usaha fizikal. Saya tidak mempunyai banyak masa. Peguam saya tidak tahu saya di sini. Suraya menutup pintu, tetapi kekal di dalam. Protokol standar untuk lawatan yang tidak dibenarkan secara rasmi. Apa yang awak lakukan di sini? Aisyah duduk perlahan-lahan cuba memproses situasi surreal ini. Encik Tan meraup wajahnya, dan Aisyah melihat lingkaran hitam di bawah mata yang dalam, ketegangan di bahunya. Saya datang untuk memberitahu awak kebenaran yang sepatutnya saya katakan sejak awal. Keheningan yang menyusul begitu tebal, sehingga Aisyah dapat mendengar degupan jantungnya sendiri. Terjemahan awak sempurna. Encik Tan meluahkan kata-kata itu, seolah-olah dia telah menahan nafas selama berbulan-bulan. Setiap dokumen yang awak terjemahkan untuk syarikat saya sangat sempurna, lebih baik daripada mana-mana agensi profesional yang pernah kami gunakan sebelum ini. Rakan kongsi di Beijing kagum dengan ketepatan teknikal dan sensitiviti budaya. Aisyah berasa seolah-olah tanah bergerak di bawah kakinya. Jadi mengapa? Kerana bos saya, ketua pegawai eksekutif, mendapati bahawa saya telah mengupah perkhidmatan awak tanpa mengesahkan kelayakan universiti awak. Encik Tan menundukkan pandangannya, rasa malu jelas di setiap garis wajahnya. Dia mengancam untuk memecat saya jika saya tidak mencari cara untuk membenarkan mengapa saya telah membelanjakan dana syarikat untuk penterjemah yang tidak bertauliah. Dan dia memutuskan untuk menghancurkan hidup saya untuk menyelamatkan pekerjaannya. Aisyah merasakan campuran kemarahan dan pembelaan tumbuh di dadanya. Ia tidak semudah itu. Encik Tan mengangkat pandangan. Matanya berkilauan dengan air mata yang tidak menitis. Encik Roberto Fuentes, peguam korporat syarikat kami, mencadangkan agar kami melaporkan terjemahan itu sebagai cacat. Dia berkata ia adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan semula wang dan melindungi syarikat daripada sebarang liabiliti undang-undang. Dia mencadangkan untuk berbohong. Suara Aisyah meningkat. Dia mencadangkan untuk melindungi kepentingan korporat. Encik Tan membetulkan dengan pahit. Dalam dunia perniagaan, Cik Aisyah, kebenaran adalah sekunder kepada kelangsungan hidup keuangan. Tetapi
Saya tidak dapat tidur sejak saya menandatangani pernyataan palsu itu. Saya mempunyai seorang anak perempuan seusia awak. Setiap kali saya memandangnya, saya melihat wajah awak di berita, dihina secara terbuka kerana sesuatu yang tidak awak lakukan. Aisyah menarik nafas dalam-dalam cuba mengawal emosi yang mengancam untuk melimpah. Mengapa awak memberitahu saya ini sekarang? Mengapa tidak sebelum perbicaraan? Kerana saya seorang pengecut, Encik Tan mengakui dengan suara tergetar. Kerana saya memerlukan pekerjaan saya, gaji saya, reputasi saya. Tetapi melihat apa yang telah mereka lakukan kepada awak, melihat Hakim Azlan mentertawakan awak di televisyen terlalu berat. Isteri saya memberitahu saya semalam bahawa dia tidak boleh terus hidup dengan seorang lelaki tanpa maruah dan dia betul. Dia mengeluarkan sampul tebal dari bagnya. Ini semuanya, salinan terjemahan, asal dengan kelulusan rakan kongsi kami di Beijing. Email di mana mereka secara khusus memuji kerja awak dan akuan bersumpah saya, mengakui bahawa saya berbohong di bawah tekanan korporat. Aisyah mengambil sampul itu dengan tangan menggigil. Ia berat, penuh dengan halaman yang boleh mengubah sepenuhnya kesnya. Encik Tan, adakah awak faham apa maksudnya ini untuk awak? Tanyanya lembut. Mengakui sumpah bohong boleh membawa awak ke penjara. Saya tahu, Encik Tan tersenyum sedih. Tetapi saya lebih suka berada di penjara dengan maruah saya utuh daripada bebas sebagai pembohong. Anak perempuan saya berhak mendapat seorang bapa yang dia boleh banggakan. Suraya mendekati meja. Tuan, saya perlu mengiringi awak keluar. Lawatan ini sudah tidak teratur. Encik Tan bangun, tetapi sebelum pergi dia memandang Aisyah terus ke mata. Cik Aisyah, awak luar biasa. Jangan biarkan sesiapa meyakinkan awak sebaliknya. Dan jika saya boleh memberi nasihat, apabila awak berada di bilik itu esok, jangan hanya tunjukkan bahawa awak bertutur bahasa-bahasa itu, tunjukkan mengapa ia penting. Tunjukkan bahawa bakat sebenar tidak memerlukan sijil untuk menjadi sah. Apabila dia pergi, Aisyah tinggal sendirian di bilik itu, memegang sampul itu seolah-olah ia adalah alat penyelamat. Air mata yang telah ditahannya selama beberapa hari akhirnya mula jatuh. Ia bukan air mata kesedihan, tetapi kelegaan bercampur kemarahan kerana semua yang terpaksa ditanggungnya kerana pembohongan korporat. Pintu terbuka lagi dan Puan Salmah binti Ismail masuk berlari dengan rambut kusut dan ekspresi panik terkawal. Aisyah, apa itu? Suraya menelepon saya mengatakan, David Tan ada di sini. Apa yang dia mahu? Aisyah menyerahkan sampul itu kepadanya. Penyelamat kita. Semasa Puan Salmah meneliti dokumen-dokumen itu dengan cemas, matanya semakin membesar dengan setiap halaman. Ini luar biasa. Dengan ini kita boleh meruntuhkan sepenuhnya pertuduhan penipuan. Kita boleh membuktikan bahawa terjemahan itu betul dan dakwaan itu dibuat-buat. Tetapi adakah ia mencukupi? Aisyah bertanya. Saya masih perlu membuktikan bahawa saya bertutur bahasa-bahasa itu. Dan peguam cara awam mungkin akan mengatakan bahawa Encik Tan berbohong sekarang untuk membantu saya. Awak betul. Puan Salmah duduk, fikirannya bekerja dengan pantas. Kita perlukan lebih banyak lagi. Kita perlu mencari 2 pelanggan lain yang menuduh awak. Dan bagaimana kita melakukannya dari sini? Puan Salmah mengeluarkan telefon bimbitnya. Serahkan pada saya. Saya ada kenalan. Jika Encik Tan mengalami serangan hati nurani, mungkin yang lain juga. Selama beberapa jam berikutnya, semasa Aisyah diiringi kembali ke selnya, Puan Salmah bekerja dengan cemas membuat panggilan, menghantar email, menggerakkan setiap kenalan yang dia ada dalam arsenal undang-undangnya. Kembali di sel, Makcik Zaitun memerhatikan Aisyah dengan rasa ingin tahu. Sesuatu telah berubah, katanya ringkas. Awak mempunyai ekspresi yang berbeza. Salah seorang penuduh saya datang untuk mengaku bahawa dia berbohong. Aisyah duduk masih memproses segalanya. Rupa-rupanya terjemahan saya sempurna. Saya dituduh secara palsu untuk melindungi kepentingan korporat. Makcik Zaitun bersiul perlahan. Sistem melindungi dirinya sendiri. Kisah biasa. Tetapi kali ini seseorang mempunyai keberanian untuk mengatakan kebenaran. Aisyah melihat keluar tingkap kecil yang tinggi itu. Dia mempertaruhkan segalanya untuk membersihkan nama saya. Dan itu memberi awak harapan? Ia memberi saya lebih daripada harapan. Ia memberi saya bukti bahawa saya tidak gila, bahawa saya tidak salah, bahawa dunia salah tentang saya. Satu bunyi metalik bergema di koridor. Ia adalah waktu perpustakaan bergerak, sebuah troli yang melintas 2 kali seminggu dengan buku untuk banduan. Seorang wanita muda menolak troli itu, berhenti di setiap sel. Apabila tiba di sel 47, Aisyah mengenalinya. Ia adalah Cik Farah binti Ahmad,
seorang gadis berusia sekitar 19 tahun yang pernah dilihatnya di kantin. Dia mempunyai mata yang cerdas dan kesedihan yang istimewa, seperti orang yang telah melihat terlalu banyak pada usia terlalu muda. "Ada buku yang diperlukan?" Cik Farah bertanya dengan suara lembut. "Adakah awak mempunyai sesuatu dalam bahasa asing?" Aisyah bertanya penuh harapan. Mata Cik Farah bersinar. "Adakah awak gadis yang akan membuktikan dia bertutur 10 bahasa?" "11 sebenarnya. Saya ada sesuatu untuk awak." Cik Farah memandang cemas ke kedua-dua belah koridor sebelum mengeluarkan bungkusan yang dibalut kertas. "Peguam awak meminta saya untuk membawa ini kepada awak. Saya tidak sepatutnya, tetapi saya percaya pada peluang kedua." Aisyah membuka bungkusan itu dan menemui 6 buah buku dalam bahasa yang berbeza: Mandarin, Arab, Rusia, Jerman, Perancis, dan Portugis. Ia bukan buku biasa, tetapi teks teknikal undang-undang yang rumit. "Peguam awak kata awak patut berlatih dengan ini," Cik Farah berbisik. "Para profesor esok akan cuba memerangkap awak dengan perbendaharaan kata teknikal khusus." "Bagaimana awak tahu?" "Kerana salah seorang daripada mereka, Profesor Dr. Izwan Abdullah, datang untuk rundingan undang-undang di sini beberapa hari lalu. Saya terdengar dia bercakap dengan pengarah tentang cara membongkar penipu yang mendakwa kemahiran linguistik yang mustahil." Darah Aisyah menjadi sejuk. "Adakah dia mengatakan sesuatu lagi?" "Dia berkata dia telah menyediakan teks teknikal khusus dalam setiap bahasa, perbendaharaan kata perubatan, undang-undang, saintifik, perkara yang hanya seseorang dengan bertahun-tahun pengajian universiti formal akan tahu." Mak Cik Zaitun bangun di katilnya. "Itu penipuan. Mereka menyediakan peperiksaan yang direka untuk awak gagal. Ia bukan penipuan jika mereka tidak pernah berjanji untuk berlaku adil." Aisyah membuka buku pertama, matanya meneliti halaman dalam Mandarin. "Tetapi saya boleh belajar. Saya sentiasa boleh belajar." "Awak ada kurang daripada 24 jam, Cik Farah menunjukkan. Bagaimana awak akan menghafal perbendaharaan kata teknikal dalam 6 bahasa dalam sehari?" Aisyah memandangnya dengan keazaman sengit yang telah mengekalkannya hidup sepanjang hidupnya. "Sama seperti saya melakukan segala yang lain, tanpa menyerah." Apabila Cik Farah pergi, Mak Cik Zaitun memerhatikan Aisyah membuka buku demi buku, tumpuannya mutlak. "Awak tahu apa yang paling menakjubkan tentang awak?" Mak Cik Zaitun berkata selepas keheningan yang panjang. "Bukan kerana awak bertutur bahasa, tetapi kerana awak tidak pernah menerima kekalahan sebagai pilihan. Nenek saya selalu berkata, dunia akan memberitahu awak 1000 kali bahawa awak tidak boleh. Awak hanya perlu membuktikannya sekali untuk menunjukkan bahawa awak boleh." Aisyah menghabiskan sisa hari dan sepanjang malam tenggelam dalam buku-buku itu. Dia hampir tidak makan, hampir tidak bergerak. Mak Cik Zaitun membawanya air, mengingatkannya untuk bernafas. Tetapi Aisyah berada di dunia lain, dunia kata-kata, makna, hubungan linguistik. Apabila cahaya subuh pertama mula menembusi tingkap tinggi, Aisyah menutup buku terakhir. Matanya merah, badannya menggigil keletihan, tetapi ada sesuatu yang berbeza pada ekspresinya. "Sedia?" tanya Mak Cik Zaitun. "Sedia," Aisyah menjawab. "Suraya tiba awal. Razak, sudah tiba masanya. Peguam awak sedang menunggu. Hari ini adalah harinya." Semasa dia berjalan di koridor menuju ke pintu keluar, banduan lain mula mengetuk pintu sel mereka. Ia bukan bunyi mengancam, tetapi sokongan. Ramai daripada mereka telah mendengar kisahnya. Ramai daripada mereka telah dihakimi berdasarkan apa yang sistem fikir mereka, dan bukannya apa yang sebenarnya mereka. "Tunjukkan kepada mereka." Seseorang menjerit. "Jangan biarkan mereka menghancurkan awak." Suara lain menyertai. Aisyah merasakan tenaga pelik mengalir melalui badannya. Dia tidak bersendirian, dia tidak pernah bersendirian. Semua wajah tanpa nama di sebalik pintu logam itu adalah peringatan bahawa ada lebih ramai orang seperti dia menunggu peluang untuk membuktikan kebenaran mereka. Puan Salmah menunggunya di kawasan pemprosesan dengan sesuatu yang tidak dijangka. Sebuah beg pakaian. "Apa ini?" Aisyah bertanya. "Masa depan awak, jika semuanya berjalan lancar." Puan Salmah membuka beg pakaian itu mendedahkan pakaian profesional. "Awak tidak akan masuk ke bilik itu sebagai tertuduh. Awak akan masuk sebagai profesional yang awak sebenarnya." Semasa Aisyah menukar pakaian, Puan Salmah memberitahu berita terkini. "Saya menemui pelanggan kedua. Dia bersedia untuk memberi keterangan bahawa tuduhannya juga palsu. Yang ketiga masih belum menjawab, tetapi 2 daripada 3 sudah cukup untuk menimbulkan keraguan munasabah dan penilaian psikologi." Puan Salmah mengerutkan muka. "Dr. Yasmin telah menyerahkan laporannya. Ia bercampur. Ia tidak mengatakan awak gila,
tetapi ia juga tidak membela awak sepenuhnya. Ia mencadangkan bahwa awak mempunyai personaliti yang tidak konvensional dengan keyakinan tinggi terhadap kemahiran belajar sendiri. Itu hanya cara yang elegan untuk mengatakan mereka tidak mempercayai saya. Tepat sekali. Itulah sebabnya awak perlu sempurna hari ini. Bukan hanya baik, sempurna. Kendaraan pengangkutan membawa mereka ke mahkamah. Bangunan itu kelihatan berbeza dalam cahaya subuh. Lebih mengagumkan, lebih mengancam. Seperti Koloseum Rom, di mana gladiator berjuang untuk hidup mereka. Tetapi Aisyah bukan lagi orang yang sama yang telah masuk ke sana beberapa hari sebelumnya. Sekarang dia mempunyai bukti, dia mempunyai sekutu, dan yang lebih penting, dia mempunyai kebenaran. Dewan Mahkamah lebih sesak daripada kali pertama. Kamera berita memenuhi setiap sudut yang dibenarkan. Wartawan berbisik-bisik di antara mereka, dan di barisan hadapan, 10 profesor dari Universiti Malaya menunggu dengan ekspresi yang berkisar dari rasa ingin tahu hingga penghinaan terbuka. Tuan Hakim Azlan masuk dengan keangkuhan yang sama seperti biasa. Tetapi apabila pandangannya bertemu dengan Aisyah, sesuatu berubah di matanya. Mungkin dia menyadari bahwa ini tidak akan menjadi kemenangan mudah yang dijangkanya. Biarkan pertunjukan bermula, gumamnya sambil mengetuk tukulnya, dan begitulah bermulanya hari yang akan mengubah segalanya. Tukul Tuan Hakim Azlan bergema seperti tembakan di dewan yang sesak. Desas-desus kolektif serta-merta reda, digantikan dengan ketegangan yang begitu tebal sehingga udara itu sendiri kelihatan bergetar dengan jangkaan. Perintah di dalam dewan. Azlan melafazkan kata-kata itu dengan nada berwibawa yang telah disempurnakannya selama berdekad-dekad di tempat hakim. Matanya mengimbas orang ramai sebelum tertumpu pada 10 profesor yang duduk dalam barisan khas di hadapan tempat hakim. Para profesor dari Universiti Malaya, terima kasih atas kehadiran Anda. Hari ini kita akan menjalankan penilaian yang sejujurnya saya anggap pembaziran massa, tetapi yang tertuduh telah berkeras untuk melaksanakannya. Aisyah berdiri di samping Puan Salma, posturnya tegak walaupun keletihan yang dirasakannya di setiap serat tubuhnya. 24 jam tanpa tidur, mengkaji perbendaharaan kata teknikal yang kebanyakan orang akan mengambil masa bertahun-tahun untuk menguasainya, tetapi dia bukan kebanyakan orang. Profesor Dr. Izwan Abdullah bangun membetulkan cermin matanya dengan gerak isyarat yang menyampaikan keunggulan akademik. Beliau seorang lelaki berbadan kurus, berambut gelap, disisir rapi ke belakang dengan gel. Dan ekspresi orang yang menganggap pengetahuan formal adalah satu-satunya pengetahuan yang sah. Tuan Hakim, beliau memulakan dengan suara yang jelas dan akademik. Rakan-rakan sekerja saya dan saya telah menyediakan satu siri penilaian yang ketat. Ini bukan semata-mata bercakap dalam bahasa yang berbeza, tetapi untuk menunjukkan penguasaan teknikal, pemahaman budaya yang mendalam, dan keupayaan terjemahan khusus. Teruskan. Azlan memberi isyarat dengan tangannya, bersandar di kerusinya, seolah-olah dia akan menyaksikan pertunjukan silap mata murahan. Izwan membuka fail tebal. Ci Aisyah, kita akan mulakan dengan Mandarin. Profesor Dr. Lee Mei-ling, walaupun pakar dalam bahasa Jepun, beliau juga menguasai Mandarin dan akan menilai bahagian pertama ini. Seorang wanita Asia Pertengahan umur bangun. Profesor Lee Mei-ling mempunyai kehadiran yang tenang, tetapi pandangannya analitikal, membedah Aisyah dengan setiap saat yang berlalu. Profesor itu bercakap dalam Mandarin dengan kefasihan yang sempurna, meminta Aisyah membaca teks perubatan dan kemudian menjelaskan maknanya dalam bahasa Melayu. Dia menyerahkan dokumen itu. Aisyah mengambil kertas itu. Ia adalah teks perubatan kompleks mengenai prosedur kardiovaskular, yang penuh dengan terminologi teknikal, yang akan membuat mana-mana penterjemah profesional berpeluh. Dewan itu menahan nafasnya. Aisyah membaca dokumen itu dalam diam selama 30 saat. Kemudian tanpa ragu-ragu, dia mula bercakap dalam Mandarin yang fasih. Sebutan beliau sempurna, nadanya tepat. Dia bukan sahaja membaca teks itu, tetapi menjelaskannya, menambah konteks budaya tentang bagaimana istilah perubatan Cina tertentu berbeza dalam konsep daripada Barat. Kemudian dia bertukar kepada bahasa Melayu tanpa henti, menterjemah bukan sahaja perkataan, tetapi makna yang mendalam, menjelaskan implikasi perubatan dengan tahap perincian, yang membuatkan Profesor Lee Mei-ling sendiri terenganga. Profesor itu membisikkan sesuatu dalam Mandarin kepada Izwan, mengulas bahwa sebutan Aisyah adalah sempurna dan mustahil bagi seseorang tanpa latihan formal. Saya tahu. Aisyah menjawab dalam bahasa yang sama, memandang terus ke arah Lee Mei-ling. Kemudian dia bertukar kepada bahasa Melayu. Kerana saya belajar dari keluarga Encik Chen, diplomat yang tinggal 6 tahun di Beijing.
Anak perempuan kecil mereka mengajar saya bukan sahaja bahasa, tetapi lagu-lagu, permainan, cara berfikir. Bahasa bukan hanya perkataan, Profesor, ia adalah jiwa. Desas-desus melanda dewan. Wartawan Marco Delgado menulis dengan pantas di buku notanya. Ini adalah emas kewartawanan. Bahasa seterusnya, kata Izwan dengan kasar, jelas tidak selesa dengan apa yang baru dilihatnya. Jerman. Profesor Dr. Ahmad Nazri. Profesor Nazri, seorang lelaki tegap dengan janggut keperangan dan ekspresi serius yang tipikal Jerman. Dia bangun dan bercakap dalam bahasa Jerman yang tertutup dengan aksen yang sengaja rumit, meminta Aisyah menjelaskan klausa-klausa kontrak undang-undang dan implikasi undang-undangnya. Dia menyerahkan kontrak undang-undang yang padat, penuh dengan jargon undang-undang Jerman, yang bahkan peguam natif akan dapati mencabar. Aisyah membacanya, dan sekali lagi jawabannya lebih daripada sempurna. Dia bukan sahaja menterjemah, tetapi mengenal pasti masalah undang-undang yang mungkin dalam kontrak itu, menunjukkan kekaburan linguistik yang boleh menyebabkan pertikaian dan melakukan semuanya sambil bertukar-tukar fasih antara Jerman dan Melayu. Profesor Nazri memandangnya dengan campuran kehairanan dan kekeliruan. Dia bertanya kepadanya dalam bahasa Jerman, di mana dia belajar semua itu. Aisyah menjawab dalam bahasa Jerman yang fasih, sebelum menterjemahkannya ke bahasa Melayu daripada keluarga Encik Schneider. Encik Schneider adalah seorang peguam antarabangsa. Istrinya akan mendudukkan saya di pejabatnya semasa dia bekerja. Saya berumur 10 tahun dan saya membaca kontraknya semasa dia fikir saya hanya melukis. Saya belajar bahawa bahasa Jerman undang-undang adalah seperti teka-teki di mana setiap perkataan mempunyai berat yang tepat. Puan Salmah binti Ismail memerhati dengan air mata di matanya. Ini lebih daripada yang dijangkanya. Aisyah bukan sahaja menunjukkan kecekapan, dia menunjukkan kemahiran. Arab. Izwan hampir meludah perkataan itu. Profesor Dr. Fatimah binti Yahya. Profesor Fatimah adalah seorang wanita yang elegan dengan ekspresi cerdas dan penuh perhitungan. Dia bercakap dalam bahasa Arab klasik, jenis yang digunakan dalam teks agama dan akademik, sengaja kuno dan kompleks. Dia meminta Aisyah membaca teks agama dan menjelaskan makna filosofinya yang mendalam. Ia adalah teks dengan ulasan filosofi yang kompleks. Aisyah menutup matanya seketika, dan apabila dia membukanya ada sesuatu yang berbeza pada ekspresinya. Dia mula membaca dalam bahasa Arab, suaranya mengambil irama melodi yang khas dari bahasa yang dituturkan dengan baik. Dia bukan sahaja menterjemah teks itu, tetapi menjelaskan pelbagai lapisan tafsiran, rujukan sejarah, perdebatan teologi yang telah dihasilkan oleh petikan itu selama berabad-abad. Dia bercakap tentang bagaimana bahasa Arab klasik berbeza dari bahasa Arab modern, tentang puisi yang wujud dalam setiap ayat. Profesor Fatimah berdiri, jelas terharu. Bagaimana mungkin? Ini memerlukan bertahun-tahun pengajian teologi. Keluarga Ar-Rahman, Aisyah menjawab lembut dalam bahasa Melayu. Bapa itu adalah seorang imam. Dia mengajar saya bahawa bahasa Arab bukan hanya bahasa. Ia adalah cara melihat alam semesta. Bahawa setiap perkataan mempunyai akar, sejarah, hubungan dengan perkataan lain. Ia adalah bahasa yang menghembuskan puisi. Tuan Hakim Azlan tidak lagi bersandar di kerusinya, dia mencondongkan badan ke hadapan. Ekspresinya telah berubah dari ejekan kepada sesuatu yang mungkin merupakan rasa hormat yang tidak disengajakan. Seorang demi seorang, para profesor mengemukakan cabaran mereka. Rusia dengan Profesor Dr. Ravi Menon, yang memintanya membaca sastera klasik dan menjelaskan simbolisme sastera yang kompleks. Prancis dengan terminologi masakan dan wine yang begitu spesifik sehingga hanya sommelier atau chef profesional akan tahu. Itali dengan opera dan musik. Portugis Brazil dengan idiom serantau yang kompleks. Jepun dengan sistem penulisan yang pelbagai. Korea dengan tahap formality yang rumit. Setiap kali Aisyah bukan sahaja memenuhi, tetapi melebihi jangkaan dan setiap kali dia menambah dimensi pribadi itu. Kisah pembelajaran itu yang mendedahkan bukan sahaja pengetahuan teknikal, tetapi pemahaman yang mendalam dan kasih sayang yang tulus untuk setiap bahasa. Apabila Profesor Ravi memintanya menjelaskan petikan dari sastera klasik Rusia, Aisyah bukan sahaja menterjemah perkataan, tetapi menangkap jiwa melankolis teks itu, menjelaskan konteks sejarah dan emosi yang hanya seseorang yang benar-benar mendalami budaya Rusia dapat memahami. Keluarga Ivanov, jelasnya. Encik Ivanov adalah seorang profesor sastera. Dia membacakan Dostoyevsky kepada saya, sementara istrinya menyediakan borscht. Saya berumur 12 tahun dan saya menangis dengan cerita-cerita itu.
Dia memberitahu saya bahwa jika Anda tidak dapat merasakan penderitaan Rusia dalam kata-kata, Anda tidak benar-benar membaca master. Profesor yang menilai bahasa Perancis membentangkan kepadanya teks tentang wine dengan terminologi yang begitu khusus, sehingga ia kelihatan direka untuk menyebabkan kegagalan bahkan kepada penterjemah profesional. Aisyah bukan sahaja mengenal pasti setiap varieti anggur, setiap wilayah wine yang disebutkan, tetapi menjelaskan kehalusan budaya mengapa kata-kata Perancis tertentu untuk menggambarkan wine tidak mempunyai terjemahan yang tepat ke bahasa Melayu. Monsieur Dubois adalah seorang sommelier, jelasnya dengan senyuman nostalgia. Dia membiarkan saya menghidu wine semasa dia bekerja. Dia berkata bahwa bahasa Perancis wine adalah puisi cair. Setiap perkataan membangkitkan tanah, matahari, masa. Ia tidak diterjemah, ia dirasakan. Tetapi kemudian tiba saat yang akan mengubah segalanya. Bahasa terakhir adalah Ibrani. Izwan, yang juga menguasai Ibrani, selain bahasa Melayu, secara pribadi bangun untuk penilaian ini. Dia telah menyimpan apa yang dianggapnya sebagai pukulan utamanya untuk di akhir. Cik Aisyah, katanya dengan senyuman yang tidak sampai ke matanya. Teks terakhir ini sangat mencabar. Ia adalah risalah filosofi kuno mengenai etika dan keadilan, sangat kompleks bahkan untuk sarjana yang berdedikasi. Dia menyerahkan dokumen itu. Aisyah mula membaca dan tiba-tiba ekspresinya berubah. Ia bukan kekeliruan atau kesukaran, ia adalah pengiktirafan. Profesor Izwan, katanya perlahan. Teks ini saya kenal teks ini. Anda kenal? Izwan tersenyum sombong. Saya sangat ragu-ragu Anda mempunyai akses kepada manuskrip filosofi Ibrani kuno. Tidak, manuskrip itu. Aisyah mendongak. Matanya berkilauan dengan sesuatu yang berbahaya. Saya tahu terjemahannya, karena saya yang melakukannya. Keheningan yang menyelubungi dewan itu mutlak. Bahkan sistem pengudaraan pun seolah-olah berhenti membuat bunyi. Maafkan saya. Izwan mengerdipkan matanya. Aisyah menunjukkan dokumen itu. 6 tahun lalu, ketika saya berumur 17 tahun, saya bekerja dalam perkhidmatan terjemahan dalam talian di bawah nama samaran. Seorang pelanggan tanpa nama meminta terjemahan risalah filosofi ini dari bahasa Ibrani kuno ke bahasa Melayu modern. Dia membayar dengan baik, tetapi meminta kerahasiaan sepenuhnya. Saya menghabiskan 3 minggu mengerjakan ini, menyelidik setiap perkataan, setiap konsep. Ia adalah salah satu pekerjaan profesional pertama saya. Dia berpaling ke arah Izwan, suaranya semakin kuat, dan Anda, Profesor Izwan, menerbitkan artikel akademik 4 tahun lalu bertajuk Interpretasi Baru Teks Etika Ibrani. Saya membaca artikel itu. Anda menggunakan terjemahan saya kata demi kata tanpa memberi kredit. Dewan itu meletus dengan desas-desus terkejut. Izwan kelihatan pucat. Itu adalah tuduhan yang tidak masuk akal, katanya gagap. Adakah Anda mempunyai bukti? Saya mempunyai semua file kerja saya, Aisyah menjawab dengan tenang. Termasuk nota terjemahan, versi awal, surat menyurat dengan pelanggan. Semuanya disimpan dalam komputer saya, komputer yang sama, yang kini berada dalam simpanan pihak pendakwaan sebagai bukti. Puan Salmah binti Ismail bangun melompat. Tuan Hakim, saya memohon akses segera kepada file-file digital itu. Jika apa yang anak guam saya katakan benar, ini bukan sahaja menunjukkan kecekapan beliau, tetapi juga mendedahkan plagiarisme akademik. Peguam cara awam Khairul Azman, kelihatan seperti haiwan yang terkepung. Tuan Hakim, ini adalah gangguan. Ia tidak relevan dengan kes ini. Tidak relevan? Azlan akhirnya menemui suaranya. Encik Khairul, jika tertuduh dapat menunjukkan bahwa salah seorang penilai yang saya pilih menggunakan karyanya tanpa kredit, itu sangat relevan dengan kes ini. Ia menunjukkan bahwa dia bukan sahaja kompeten, tetapi telah kompeten selama bertahun-tahun. Dia berpaling ke arah Izwan. Ekspresinya kini dingin. Profesor Izwan, adakah Anda mempunyai sesuatu untuk dikatakan? Izwan membuka dan menutup mulutnya seperti ikan di luar air. Profesor lain memandangnya dengan campuran kejutan dan jijik. Dalam dunia akademik, plagiarisme adalah dosa yang tidak boleh dimaafkan. Saya menerima terjemahan itu daripada seorang rakan sekerja. Saya tidak tahu ia daripada perkhidmatan dalam talian. Saya menganggap ia adalah kerja awam. Anda menganggap. Profesor Fatimah binti Yahya bangun. Suaranya tajam. Profesor Izwan, protokol akademik memerlukan pengesahan sumber semua bahan. Ini adalah asas. Profesor Ahmad Nazri menambah dengan nada tegas. Jika ini benar, Universiti Malaya perlu menyiasat secara rasmi. Azlan mengetuk tukulnya. Perintah, Sarjan Major Amirul, bawa komputer daripada bukti. Sekarang.
Semasa mereka menunggu, Aisyah kekal berdiri. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ekspresinya tenang. Dia telah menunggu 6 tahun untuk saat ini. 6 tahun sejak dia melihat karyanya diterbitkan di bawah nama orang lain. Dia tidak pernah menyangka keadilan akan tiba dengan cara ini. Tetapi hidup mempunyai cara pelik untuk menutup lingkaran. Amirul kembali dengan komputer riba dalam beg bukti. Juru teknik mahkamah menghidupkannya dan di bawah pengawasan kehakiman, Puan Salmah menavigasi ke fail yang Aisyah tunjukkan. Semuanya ada di sana. Versi awal terjemahan bertarikh 6 tahun lalu, nota terperinci menjelaskan setiap keputusan terjemahan, email dengan pelanggan, dan yang paling memberatkan, versi akhir, sama, perkataan demi perkataan dengan yang Izwan telah terbitkan dalam artikelnya yang kononnya asli. Azlan memeriksa fail-fail itu secara pribadi. Ekspresinya semakin gelap dengan setiap dokumen yang disemaknya. Akhirnya dia mendongak ke arah Izwan. Profesor, saya sangat menyarankan Anda menghubungi kesatuan Anda. Anda akan memerlukan wakil undang-undang. Dia berpaling ke arah 9 profesor lain. Ada sesiapa lagi yang meragui kecekapan linguistik Ci Aisyah. Seorang demi seorang, setiap profesor menggelengkan kepala. Profesor Fatimah malah bangun. Tuan Hakim, dalam 20 tahun saya menilai kecekapan linguistik. Saya tidak pernah melihat sesiapapun dengan penguasaan yang telah ditunjukkan oleh wanita muda ini hari ini. Dia bukan sahaja bertutur bahasa-bahasa ini, dia menghayatinya, dia memahaminya pada tahap yang kebanyakan ahli akademik hanya boleh cita-citakan. Dan dia melakukannya tanpa sumber, tanpa keistimewaan, hanya dengan keazaman dan cinta yang tulus untuk belajar. Kata-kata Profesor Fatimah bergema di dalam dewan. Azlan bersandar di kerusinya sambil meraup wajahnya. Buat pertama kali dalam beberapa dekad dia kelihatan benar-benar tidak pasti bagaimana untuk meneruskan. Encik Khairul, katanya akhirnya, Anda mempunyai apa-apa lagi untuk dikemukakan. Peguam cara awam itu bangun perlahan-lahan. Dia tahu dia telah kalah. Tuan Hakim, berdasarkan perkembangan ini, dan memandangkan 2 daripada 3 pelanggan penuntut telah menarik balik tuduhan mereka dan mengaku berbohong di bawah tekanan korporat, pihak pendakwaan memohon untuk menarik balik semua pertuduhan. Desas-desus di dalam dewan bertukar menjadi raungan. Azlan mengetuk tukulnya berulang kali. Perintah di dalam dewan saya. Apabila keheningan kembali, Azlan memandang Aisyah untuk seketika. Di matanya ada sesuatu yang tidak pernah ada sebelum ini. Maafkan saya, Cik Aisyah, dia memulakan. Suaranya luar biasa lembut. Mahkamah ini berhutang maaf kepada Anda. Saya berhutang maaf kepada Anda. Saya membiarkan prasangka menyelubungi penilaian saya. Saya menganggap bahwa bakat luar biasa memerlukan pengesahan institusi, sedangkan Anda telah menunjukkan bahwa bakat sebenar melangkaui institusi. Dia berhenti seketika, seolah-olah kata-kata seterusnya memerlukan usaha fizikal untuk diucapkan. Semua pertuduhan terhadap Anda ditarik balik. Anda dibebaskan daripada semua tuduhan. Selain itu, saya mengarahkan agar komputer Anda dan semua barang pribadi Anda dikembalikan serta-merta. Dia mengetuk tukulnya buat kali terakhir. Kes ini ditutup. Dewan itu meletus dengan tepukan. Puan Salmah memeluk Aisyah. Kedua-duanya menangis. Wartawan berlari ke arah pintu keluar untuk menerbitkan berita itu. Para profesor mengelilingi Aisyah, menawarkan permohonan maaf, tawaran pekerjaan, peluang akademik. Tetapi Aisyah hanya dapat memikirkan satu perkara. Akhirnya, setelah seumur hidup diremehkan, dunia telah mendengar suaranya, dan suara itu telah bercakap dalam 11 bahasa. Pintu pusat tahanan Reman Harapan Baru terbuka dengan bunyi berderit logam yang kedengaran seperti musik syurga. Aisyah mengambil langkah pertamanya sebagai wanita bebas dalam beberapa hari yang terasa seperti bertahun-tahun. Matahari petang menyinari wajahnya dengan intensiti yang hampir membuatkannya berundur. Kebebasan, pembelaan, keadilan. Tetapi pemandangan yang menantinya di luar bukanlah ketenangan yang dibayangkannya. Puluhan wartawan menerpa ke arahnya seperti ombak yang memukul pantai. Kamera berkelip-kelip, mikrofon terentang seperti tentakel, suara-suara menjerit soalan yang bercampur menjadi kekacauan yang tidak dapat difahami. Cik Aisyah, bagaimana perasaan awak? Adakah Aisyah akan menyaman Hakim Azlan? Beritahu kami tentang Profesor Izwan. Adakah benar awak boleh bertutur 11 bahasa? Puan Salmah muncul di sisinya, membentuk perisai pelindung dengan badannya semasa mereka cuba melalui orang ramai menuju kenderaan yang menunggu. Tetapi sebelum mereka dapat bergerak 2 meter, seorang wanita elegan berdiri terus di laluan mereka. Dia bertubuh tinggi, rambut perak, disisir rapi, sutnya menjerit kuasa dan wang. Datin Sri Linda Tan,
menurut identifikasi korporat yang tergantung di lehernya. Ketua Pegawai Eksekutif Harrington Global Translation Services. Ci Aisyah, suaranya memotong bunyi bising sekeliling dengan autoriti semula jadi. Saya Linda Tan. Saya perlu bercakap dengan awak sekarang. Datin Sri Linda, anak guam saya baru sahaja dibebaskan, Puan Salmah campur tangan. Ini bukan masa yang sesuai. Saya faham sepenuhnya, tetapi apa yang saya perlu katakan tidak boleh menunggu. Linda Tan memandang terus ke arah Aisyah, mengabaikan Puan Salmah sepenuhnya. Kes awak telah menarik perhatian antarabangsa. Saya mempunyai 17 tawaran pekerjaan dari pelbagai negara untuk awak. Dan sesuatu yang lebih penting, maklumat tentang nenek awak, yang saya rasa awak ingin dengar. Aisyah berhenti seketika. Nenek saya? Apa yang awak tahu tentang nenek saya bukan di sini. Linda Tan menunjuk ke arah limosin hitam yang diletakkan secara bijak di separuh blok. 5 minit masa awak. Jika selepas itu awak mahu pergi, saya akan membawa awak secara peribadi ke mana sahaja awak mahu. Puan Salmah mencengkam lengan Aisyah sebagai amaran, tetapi ada sesuatu di mata Linda Tan yang tidak mengancam. Ia adalah kegesaan bercampur dengan rasa hormat. Baiklah, Aisyah bersetuju. 5 menit. Di dalam limosin, jauh dari kekacauan wartawan, Linda Tan menyerahkan fail kulit. 20 tahun yang lalu saya adalah pengarah sumber manusia di salah satu agensi terjemahan paling berprestij di negara ini. Nenek awak, Puan Hajah Kalsom binti Yusuf, memohon jawatan. Kami menolaknya. Aisyah merasakan satu tusukan kesakitan di dadanya. Mengapa awak memberitahu saya ini? Kerana kami melakukan kesilapan yang sama seperti yang dilakukan oleh sistem kepada awak. Puan Hajah Kalsom fasih dalam 6 bahasa, tetapi dia tidak mempunyai ijazah universiti. Kami menolaknya tanpa menilai dia dengan sewajarnya. Linda Tan mengeluarkan sampul kekuningan dari fail itu. Tulisan tangan itu adalah tulisan tangan neneknya. Aisyah akan mengenalinya di mana-mana sahaja. Bacalah. Linda Tan berkeras. Dengan tangan yang menggigil, Aisyah membuka sampul itu dan mula membaca. Kata-kata neneknya mengalir dari halaman seperti sungai kebijaksanaan dan kesakitan. Kepada Puan Linda Harrington yang dihormati, saya tidak menyalahkan Anda kerana menolak saya. Dunia berfungsi dengan dokumen, bukan dengan keupayaan. Tetapi saya ingin Anda tahu bahawa saya akan mengabdikan hidup saya untuk memastikan bahawa cucu perempuan saya tidak akan pernah perlu memohon peluang yang dia layak. Saya akan mengajarnya semua yang saya tahu, dan suatu hari nanti, apabila dia berjaya, saya berharap Anda akan ingat bahawa bakat tidak memerlukan pengesahan luaran untuk menjadi nyata. Aisyah selesai membaca dengan air mata mengalir di pipinya. Neneknya selalu tahu, selalu merancang untuk menyediakannya untuk dunia yang akan menolak kedua-duanya. Apabila saya melihat kes awak di berita, Linda Tan meneruskan dengan suara lembut. Saya segera tahu siapa awak, cucu Puan Hajah Kalsom. Gadis yang dia ceritakan dalam surat itu, dan saya sedar bahawa saya mempunyai peluang untuk membetulkan kesilapan yang saya lakukan 2 dekad yang lalu. Apa yang awak mahu dari saya? Aisyah bertanya terus terang. Saya ingin mengupah awak, bukan sebagai penterjemah biasa, tetapi sebagai pengarah bakat tidak konvensional. Tugas awak adalah untuk mengenal pasti dan merekrut orang seperti awak, orang yang mempunyai kemahiran luar biasa, tetapi tanpa kelayakan tradisional, orang yang diabaikan oleh sistem. Tawaran itu menarik, hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tetapi sesuatu di ekspresi Linda Tan memberitahu Aisyah bahawa ada lebih banyak lagi. Apalagi? Dia mendesak. Linda Tan tersenyum sedikit. Anda tajam. Baik. Ada lagi. Nenek Anda bekerja untuk banyak keluarga diplomat, seperti yang Anda tahu, tetapi ada satu keluarga tertentu, keluarga Morrison, yang untuk mereka dia bekerja selama 5 tahun terakhir hidupnya adalah diplomat British. Mereka meninggalkan negara secara tiba-tiba 3 tahun yang lalu, dan mereka meninggalkan sesuatu untuk Anda, sesuatu yang nenek Anda minta mereka simpan sehingga Anda bersedia. Encik Morrison menghubungi saya semalam selepas melihat kes awak di berita. Dia ada di bandar, dia mahu bertemu dengan awak. Sebelum Aisyah dapat menjawab, teleponnya, yang baru dipulangkan oleh polis, mula berdering tanpa henti. Panggilan tidak dijawab. Message teks. Pemberitahuan media sosial yang meletup. Satu message khususnya menarik perhatiannya. Ia dari nombor yang tidak dikenali dengan awalan antarabangsa. Cik Aisyah, saya Ejen Hazrik bin Omar dari Pertubuhan Antarabangsa Pelarian. Kisah awak telah bergema dengan berjuta-juta orang. Kami mempunyai cadangan yang boleh mengubah kehidupan. Sila hubungi saya dengan segera. Puan Salmah,
yang telah menyemak teleponnya sendiri, mendongak dengan ekspresi terkejut. Aisyah, awak perlu lihat ini. Dia menunjukkan skrinnya. Video pendengaran telah menjadi tular, lebih daripada 15 juta tontonan dalam masa kurang daripada 6 jam. #keadilan untuk Aisyah menjadi trending global. Tetapi bukan itu sahaja. Ada satu lagi video yang diterbitkan beberapa menit lalu. Seseorang telah membocorkan rakaman keselamatan dari pusat tahanan. Di dalamnya jelas kelihatan Aisyah belajar sepanjang malam, berbisik dalam pelbagai bahasa, bersedia dengan keazaman yang hampir luar biasa. Seluruh dunia bercakap tentang awak, Puan Salmah bergumam. Awak adalah simbol sekarang. Saya tidak mahu menjadi simbol, Aisyah menjawab dengan suara letih. Saya hanya mahu menjalani hidup saya. Terlalu lewat untuk itu, Linda Tan campur tangan secara pragmatik. Anda sekarang mempunyai platform. Persoalannya, apa yang akan Anda lakukan dengannya? Telepon berdering lagi. Kali ini ia adalah nombor yang Aisyah kenali. Makcik Zaiton, teman sebiliknya. Aisyah, saya perlukan awak datang. Ia mendesak. Makcik Zaiton, ada apa? Ia mengenai pengarah pusat itu. Rupa-rupanya, dia juga mempunyai rahasia. Dan saya fikir ia berkaitan dengan nenek awak. Tetapi saya tidak boleh bercakap melalui telepon. Awak perlu datang. Panggilan terputus secara tiba-tiba. Aisyah memandang Puan Salmah dengan kebimbangan yang semakin meningkat. Ada sesuatu yang tidak kena. Makcik Zaiton kedengaran takut. Sebelum mereka dapat memutuskan apa yang perlu dilakukan, satu lagi figura muncul di tingkap limosin. Seorang lelaki tua berusia sekitar 60-an dengan ekspresi lembut tetapi mendesak mengetuk kaca perlahan-lahan. Linda Tan menurunkan tingkap. Dr. Ranjit, Datin Sri Linda, terima kasih kerana menghubungi saya. Lelaki itu bercakap dengan aksen British yang halus. Cik Aisyah, saya Dr. Ranjit Singh. Saya bekerja sebagai dokter pribadi keluarga Morrison selama bertahun-tahun. Saya juga menjaga nenek awak Puan Hajah Kalsom. Pada bulan-bulan terakhir hayatnya, Aisyah keluar dari limosin, merasakan dunia berputar terlalu laju. Anda kenal nenek saya? Saya mengenalinya dengan sangat baik, dan ada perkara tentang kematiannya yang perlu Anda tahu. Perkara yang dia buat saya berjanji untuk memberitahu Anda apabila tiba masanya. Perkara apa? Dr. Ranjit memandang sekeliling dengan cemas. Bukan di sini, ada orang yang lebih suka maklumat tertentu, kekal terkubur. Nenek awak tidak meninggal dunia kerana serangan jantung semata-mata, Cik Aisyah. Ada komplikasi yang dia rahsiakan. Komplikasi yang berkaitan dengan sesuatu yang dia temui semasa bekerja untuk keluarga Morrison. Jantung Aisyah mula berdegup kencang. Apa yang dia temui? Dokumen, maklumat sensitif tentang rangkaian penyeludupan yang menggunakan keluarga diplomatik sebagai perlindungan. Dr. Ranjit berhenti seketika. Nenek awak melaporkannya kepada pihak berkuasa yang sesuai, tetapi dia meninggal dunia sebelum dia dapat memberi keterangan secara rasmi. Dunia Aisyah terhenti. Adakah Anda mengatakan nenek saya? Saya tidak tahu dengan pasti. Doktor itu menyampuk dengan pantas. Apa yang saya tahu ialah dia meninggalkan bukti yang disimpan, bukti yang dilindungi oleh keluarga Morrison selepas kematiannya. Dan sekarang Anda berada di mata awam. Ada orang yang akan memastikan bahawa bukti itu tidak akan pernah keluar. Puan Salmah binti Ismail meletakkan dirinya di sebelah Aisyah sebagai perlindungan. Dr. Ranjit, ini adalah tuduhan serius. Adakah Anda mempunyai bukti? Saya mempunyai rekod perubatan penuh Puan Hajah Kalsom dan saya mempunyai surat-surat yang dia tulis kepada saya pada hari-hari terakhirnya. Surat-surat di mana dia secara spesifik menyebut bahawa jika sesuatu berlaku kepadanya, saya mesti menghubungi cucu perempuannya apabila dia cukup kuat untuk mengendalikan kebenaran. Dia mengeluarkan sampul tebal dari bagnya. Ini baru permulaan, Cik Aisyah. Nenek awak mendokumenkan segala-galanya dengan teliti. Nama, tarikh, laluan penyeludupan. Dia menyimpan semuanya dalam peti simpanan di bank antarabangsa dan awak adalah satu-satunya orang yang dibenarkan membukanya. Aisyah mengambil sampul itu, merasakan beratnya bukan sahaja fizikal, tetapi emosi. Di mana kotak itu? Geneva, Switzerland. Bank antarabangsa amanah. Nenek awak memberi saya arahan yang tepat sebelum meninggal dunia. Dia berkata, apabila Aisyah membuktikan kepada dunia apa yang dia mampu, apabila dia tidak lagi boleh diabaikan atau disenyapkan, maka dia akan bersedia untuk mengetahui seluruh kebenaran. Kata-kata itu bergema dalam keheningan limosin. Sepanjang hidupnya, Aisyah telah menyangka neneknya hanyalah seorang pekerja rumah tangga yang mencintai bahasa, tetapi kini dia mendapati bahawa dia jauh lebih banyak.
Seorang wanita yang telah melihat ketidakadilan dan mempunyai keberanian untuk menghadapinya, walaupun mengetahui harga yang mungkin perlu dibayar. Ada lagi? Dokter, Ranjit menambah, ekspresinya menjadi lebih serius. Pelanggan ketiga yang menuduh awak, yang tidak pernah menarik balik tuduhannya, namanya Encik Richard Lim, bekerja untuk sebuah syarikat keselamatan swasta dengan hubungan yang mendalam dalam kalangan diplomatik. Saya tidak fikir kebetulan dia adalah satu-satunya yang mengekalkan tuduhan sehingga akhir. Adakah Anda mencadangkan bahawa tuduhan saya diatur? Aisyah merasakan satu kedinginan merayap di belakangnya. Saya mencadangkan bahawa, apabila kes Anda menjadi awam, orang tertentu melihat peluang untuk mendiskreditkan Anda sebelum Anda boleh menjadi masalah. Sebelum Anda boleh mengetahui apa yang nenek Anda tahu. Puan Salma mencengkam teleponnya. Kita perlukan perlindungan polis sekarang. Tetapi sebelum dia sempat membuat panggilan, sebuah van hitam berhenti secara tiba-tiba di hadapan limosin. Seorang lelaki pertengahan umur, dengan ekspresi serius, identifikasi persekutuan tergantung di lehernya, turun dari van. Saya Ejen Hazrik bin Omar, Cik Aisyah. Saya perlukan awak ikut saya. Nyawa awak mungkin dalam bahaya. Bagaimana awak tahu di mana untuk mencari saya? Aisyah bertanya. Naluri survivalnya aktif. Kerana kami telah memantau komunikasi berkaitan kes awak, dan kami baru sahaja memintas perbualan yang sangat membimbangkan. Ada kontrak aktif ke atas awak. Seseorang mahu memastikan awak tidak akan pernah sampai ke Geneva. Dunia yang baru sahaja Aisyah perolehi kembali akan menjadi lebih berbahaya, dan jawapan yang dicari-carinya berada ribuan kilometer jauhnya dalam peti simpanan yang mengandungi rahsia yang seseorang sanggup membunuh untuk melindunginya. Keputusan itu serta-merta. Aisyah memandang Ejen Hazrik terus ke mata. Saya tidak akan kemana-mana sehingga saya bercakap dengan Mak Cik Zaiton. Dia perlukan saya. Cik Aisyah, awak tidak faham betapa seriusnya ini, Hazrik berkeras. Ada orang berbahaya mencari awak sekarang. Dan ada seorang kawan yang mempertaruhkan segalanya untuk membantu saya apabila tiada siapa lagi yang akan melakukannya. Aisyah menjawab dengan tegas. Saya tidak akan meninggalkannya sekarang. Puan Salma menyentuh lengannya. Aisyah, mungkin awak patut dengar Ejen Hazrik. Saya akan pergi dengan awak, Dr. Ranjit campur tangan secara tidak dijangka. Jika ada hubungan antara pengarah pusat dan apa yang nenek awak temui, awak perlu tahu dan saya boleh membantu melindungi awak. Linda Tan menutup teleponnya. Saya ada kenalan dalam keselamatan swasta. Saya boleh mendapatkan pasukan di sana dalam 10 menit. Hazrik mengeluh, mengakui dia telah kalah dalam pertempuran ini. Baiklah, tetapi saya ikut dengan Anda semua. Dan jika saya melihat sesuatu yang mencurigakan, kita pergi serta-merta. 15 menit kemudian mereka kembali ke pusat tahanan Reman Harapan Baru. Bangunan yang telah ditinggalkan Aisyah dengan kelegaan, kini menyambutnya dengan perasaan ancaman yang tidak pernah dirasakannya sebelum ini. Lampu pendar fluor berkelip-kelip, memancarkan bayang-bayang yang mengganggu di koridor putih. Pegawai Daniela Cortez, seorang pengawal muda dengan ekspresi ramah yang selalu bersikap baik kepada Aisyah, sedang menunggu mereka di pintu masuk. Cik Aisyah, terima kasih kerana datang, bisiknya cemas. Mak Cik Zaiton sangat cemas. Dia terus mengatakan bahawa pengarah ada kaitan dengan nenek awak. Saya tidak faham apa maksudnya, tetapi dia berkeras bahawa dia hanya akan bercakap dengan awak. Di mana pengarah Encik Sulaiman bin Yaakob? Hazrik bertanya dengan nada profesional. Di pejabatnya. Dia telah membuat panggilan sepanjang hari. Sejak kes Cik Aisyah menjadi tular, dia sangat cemas. Cortez membawa mereka melalui koridor yang Aisyah kenal terlalu baik. Apabila mereka tiba di sel 47C, Mak Cik Zaiton duduk di katilnya, memeluk lututnya dengan ekspresi yang bercampur ketakutan dan keazaman. Aisyah melompat bangun apabila pintu terbuka. Syukurlah awak datang. Saya fikir mungkin awak tidak akan datang selepas semua yang awak lalui di sini. Mak Cik Zaiton, ada apa? Apa yang awak temui? Mak Cik Zaiton memandang cemas ke arah orang lain yang hadir. Hazrik menunjukkan identifikasi persekutuan. Apa sahaja yang Anda katakan di sini dilindungi. Jika Anda mempunyai maklumat yang relevan, kami perlu mendengarnya. Mak Cik Zaiton menarik nafas dalam-dalam. 2 hari lalu saya sedang membersihkan berhampiran pejabat pengarah Sulaiman. Pintu terbuka sedikit dan saya terdengar perbualan telefon. Dia bercakap dengan seseorang tentang Aisyah. Dia mengatakan perkara seperti wanita tua itu adalah masalah dan cucu perempuan itu tidak boleh tahu apa yang dia temui. Jantung Aisyah terhenti. Wanita tua itu merujuk kepada nenek saya? Begitulah yang saya fikir pada mulanya, tetapi saya tidak pasti. Kemudian,
Hari ini selepas awak dibebaskan, dia lebih cemas. Dia membuat panggilan lain. Kali ini, saya mendengar dengan jelas. Dia menyebut nama Puan Hajah Kalsom binti Yusuf dan sesuatu tentang dokumen yang tidak sepatutnya sampai ke tangan cucu perempuannya. Dr. Ranjit melangkah ke hadapan. Adakah Makcik Zaitun menyebut sesuatu tentang keluarga Morrison atau tentang rangkaian antarabangsa? Ya, Makcik Zaitun mengangguk dengan kuat. Dia berkata, keluarga Morrison bodoh kerana menyimpan kertas-kertas itu, bahwa mereka sepatutnya memusnahkannya apabila mereka mempunyai peluang. Hazrik sudah mula menelpon, meminta pasukan forensik, waran tangkap, penyiasatan penuh, tetapi Aisyah hampir tidak dapat mendengar apa-apa selain bunyi darah di telinganya. Puan Salmah duduk, fikirannya bekerja dengan pantas, memproses implikasi undang-undang. Tetapi Aisyah hanya dapat merasakan satu perkara, kemarahan. Kemarahan kerana neneknya telah diletakkan dalam bahaya. Kemarahan kerana kematiannya mungkin tidak semula jadi. Kemarahan kerana walaupun sekarang, bertahun-tahun kemudian, bayangan masa lalu masih mengejar mereka. Saya perlu bercakap dengannya, katanya dengan suara yang berbahaya tenang. Saya perlu bercakap dengan Encik Sulaiman sekarang. Aisyah, itu tidak bijak, Puan Salmah memberi amaran. Saya tidak peduli tentang kebijaksanaan. Aisyah berpaling ke arah Hazrik. Anda ejen persekutuan, Anda boleh menjadikannya rasmi. Saya perlukan jawapan tentang nenek saya. Hazrik berfikir sejenak, kemudian mengangguk. Saya akan bertanya beberapa soalan, tetapi Anda ikut saya, dan jika ia menjadi berbahaya, kita akan keluar. Pejabat pengarah Encik Sulaiman bin Yaakob terletak di tingkat 3. Dia seorang lelaki berbadan tegap, berambut jarang dan mempunyai kegelisahan yang hanya dapat dihasilkan oleh rasa bersalah. Apabila Hazrik masuk menunjukkan identifikasi persekutuannya, warna darah mengalir dari wajahnya. Ejen, apa yang boleh saya bantu? Suaranya sedikit bergetar. Pengarah Sulaiman, saya ada beberapa soalan tentang Puan Hajah Kalsom binti Yusuf. Pengarah itu mengerdipkan matanya berulang kali. Puan Hajah Kalsom binti Yusuf? Saya tidak kenal sesiapa dengan nama itu. Pembohong. Aisyah masuk ke pejabat mengabaikan percubaan Hazrik untuk menghentikannya. Nenek saya bekerja membersihkan pusat ini pada tahun terakhir hidupnya. Anda mengenalinya dan nampaknya Anda juga tahu apa yang telah ditemuinya. Sulaiman berdiri secara tiba-tiba. Cik, saya tidak tahu apa yang awak cakapkan. Kalau begitu, izinkan saya menyegarkan ingatan Anda. Hazrik mengeluarkan perakamnya. Saya ada saksi yang mendengar Anda bercakap tentang wanita tua dan tentang dokumen. Boleh Anda jelaskan itu? Pengarah itu mula berpeluh kelihatan. Matanya terbang antara Hazrik, Aisyah dan pintu, seperti haiwan terperangkap mencari jalan keluar. Saya hanya bekerja di sini. Saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang dia lakukan di luar. Tetapi Anda tahu sesuatu? Aisyah mencondongkan badan di atas meja. Nenek saya meninggal 2 tahun lalu. Kematiannya tiba-tiba, mudah, sejurus sebelum dia dapat memberi keterangan tentang apa yang telah ditemuinya. Saya tidak ada kaitan dengan kematiannya. Sulaiman menjerit kehilangan kawalan. Ia adalah hatinya. Doktor mengatakannya. Jadi Anda memang mengenalinya. Hazrik memerhati dengan dingin. Sebentar tadi Anda berkata Anda tidak kenal sesiapa dengan nama itu. Sulaiman jatuh ke kerusinya. Kalah. Baiklah. Saya kenal Puan Hajah Kalsom. Dia bekerja membersihkan di sini selama berbulan-bulan. Dia seorang wanita yang baik, pendiam. Tetapi suatu hari dia datang kepada saya dengan maklumat. Maklumat berbahaya. Maklumat apa? Aisyah merasakan air mata mengancam untuk keluar, tetapi menahannya dengan kekuatan kemahuan. Dia berkata bahawa semasa dia bekerja untuk keluarga diplomat, dia telah melihat banyak perkara. Dokumen mengenai orang yang dipindahkan secara haram, keluarga digunakan sebagai perlindungan untuk operasi jenayah. Dia menunjukkan salinan kepada saya. Dia meminta saya membantunya melaporkannya kepada pihak berkuasa yang sesuai. Dan Anda melakukannya? Sulaiman menundukkan pandangannya. Tidak dapat berdepan dengan mata Aisyah. Saya memberitahunya saya akan melakukannya. Tetapi saya takut. Orang yang terlibat berkuasa, mereka mempunyai hubungan, mereka mempunyai wang. Jadi saya melaporkan niatnya kepada orang lain. Keheningan yang menyelubungi pejabat itu lebih berat daripada sebarang tuduhan lisan. Anda mengkhianatinya. Aisyah berbisik. Kata-kata itu hampir tidak kedengaran. Nenek saya mempercayai Anda dan Anda menjualnya. Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Sulaiman tersak-esak sekarang. Mereka hanya memberitahu saya bahawa mereka akan mengawasi dia, bahawa mereka akan memastikan dia tidak menimbulkan masalah.
Saya tidak pernah menyangka bahwa mereka akan membunuhnya. Aisyah melengkapkan ayat itu. Saya tidak tahu sama ada mereka melakukannya. Sulaiman menangis teresak-esak sekarang. Kematiannya adalah semula jadi menurut semua laporan. Tetapi saya selalu tertanya-tanya. Saya selalu hidup dengan keraguan itu. Hazrik sudah bercakap di telepon, meminta pasukan forensik, waran tangkap, penyiasatan penuh, tetapi Aisyah hampir tidak dapat mendengar apa-apa lagi selain bunyi darah di telinganya. Doktor, Ranjit meletakkan tangan lembut di bahunya. Aisyah, ada lagi yang perlu awak tahu. Sesuatu yang nenek awak berikan kepada saya sebelum meninggal dunia. Dari bagnya dia mengeluarkan sampul kecil yang usang oleh masa. Dia meminta saya untuk memberikannya kepada awak apabila awak bersedia. Saya rasa ini adalah masa yang tepat. Dengan tangan menggigil, Aisyah membuka sampul itu. Di dalamnya terdapat sepucuk surat yang ditulis dengan tulisan tangan neneknya. Tulisan tangan yang sama yang pernah dilihatnya dalam buku masakan, dalam nota beli belah, dalam mesej cinta keibuan. Anakku Aisyah yang tersayang, bermula, jika kamu membaca ini, bermakna saya tidak lagi bersama kamu. Bermakna dokter, Ranjit telah menunaikan janjinya. Dan bermakna kamu akhirnya cukup kuat untuk mengetahui seluruh kebenaran. Sepanjang hidup kamu saya mengajar kamu bahasa. Saya mengajar kamu bahwa kata-kata mempunyai kuasa, bahwa komunikasi membina jambatan, bahwa memahami orang lain adalah memahami dunia. Tetapi saya tidak pernah memberitahu kamu mengapa ia begitu penting bagi saya, bahwa kamu belajar. Ketika saya muda saya menyaksikan ketidakadilan yang tidak dapat saya hentikan. Saya melihat orang dieksploitasi. Keluarga dipisahkan, orang yang tidak bersalah disakiti. Dan saya tidak dapat melakukan apa-apa, karena saya tidak mempunyai kuasa, saya tidak mempunyai suara, saya tidak mempunyai cara untuk didengari. Tetapi kamu, cintaku, kamu mempunyai sesuatu yang saya tidak pernah ada, kamu mempunyai anugerah bahasa. Kamu boleh bercakap bagi pihak mereka yang tidak mempunyai suara. Kamu boleh menerjemahkan, bukan sahaja perkataan, tetapi ketidakadilan kepada keadilan, kesunyian kepada kebenaran. Dokumen yang saya tinggalkan di Geneva bukan sahaja bukti jenayah. Ia adalah suara orang yang perlu didengari, dan kamu adalah satu-satunya yang boleh memberi mereka suara itu. Saya tahu bahwa jalan akan sukar. Saya tahu akan ada orang yang akan cuba mendiamkan kamu seperti mereka cuba mendiamkan saya. Tetapi saya juga tahu bahwa kamu lebih kuat daripada saya. Kerana kamu bukan sahaja mempunyai pengetahuan, kamu mempunyai keberanian. Jangan menangis untuk saya, anakku. Jika jantung saya berhenti sebelum saya dapat melihat kemenangan kamu, saya akan tahu bahwa ia adalah kerana saya telah memberikan segalanya untuk menyediakan kamu. Dan itu sudah cukup. Setiap bahasa yang saya ajar kamu, setiap cerita yang saya kongsi, setiap saat yang kita luangkan bersama, semuanya menyediakan kamu untuk saat ini, untuk ketika dunia akhirnya akan mendengar kamu. Sekarang pergilah ke Geneva, buka kotak itu. Ceritakan kisah-kisah itu, berikan suara kepada mereka yang didiamkan, dan apabila kamu melakukannya, kamu akan tahu bahwa nenek kamu berbangga, bukan kerana kamu bertutur 10 bahasa atau 20, tetapi kerana kamu memilih untuk menggunakan bakat kamu untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri kamu sendiri. Saya sayang kamu, anakku, saya selalu sayang kamu. Saya akan selalu sayang kamu. Nenekmu, Kalsom. Aisyah selesai membaca dan air mata yang telah ditahannya selama beberapa hari akhirnya mengalir bebas. Ia bukan air mata kesedihan semata-mata, tetapi pemahaman, tujuan, cinta yang melangkaui kematian. Makcik Zaiton memeluknya, menangis juga. Puan Salmah mempunyai air mata mengalir di pipinya. Bahkan Hazrik, ejen persekutuan yang keras, terpaksa menyeka matanya secara diam-diam. Dr. Ranjit bercakap lembut. Nenek awak tahu bahwa masanya terhad. Jantungnya lemah dan tekanan daripada apa yang ditemuinya memburukkan lagi keadaan. Tetapi dia tidak berhenti. Dia terus mendokumentasikan, terus mengumpul bukti, terus berjuang kerana dia tahu bahwa awak akan meneruskan kerjanya. Aisyah melipat surat itu dengan teliti, memegangnya rapat ke dadanya seolah-olah ia adalah pelukan neneknya. Saya akan pergi ke Geneva, katanya, dengan suara yang jelas walaupun menangis. Saya akan selesaikan apa yang dia mulakan. Anda tidak akan pergi bersendirian. Linda Tan masuk ke pejabat, ekspresinya tegas. Syarikat saya mempunyai pejabat di Switzerland. Anda akan mendapat semua perlindungan dan sumber yang Anda perlukan. Dan saya akan ikut dengan awak, Puan Salmah menambah. Sebagai peguam awak dan rakan awak. Saya juga, Makcik Zaiton berkata mengejutkan.
Saya akan dibebaskan dalam 2 hari. Dan selepas apa yang mereka lakukan kepada nenek awak, saya mahu membantu. Hazrik menutup teleponnya. FBI berminat dengan kes ini. Anda akan mendapat perlindungan persekutuan semasa perjalanan. Dan Hazrik berpaling ke arah pengarah yang teresa-esa. Anda ditangkap atas halangan keadilan dan konspirasi. Semasa Sulaiman diiringi keluar dari pejabatnya dengan Gary, Aisyah merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Dia bukan lagi hanya seorang wanita muda yang cuba membuktikan nilainya. Dia adalah pewaris legasi keberanian dan keadilan. Neneknya telah menanam benih harapan dalam bentuk bahasa. Kini benih-benih itu telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat, suara yang tidak dapat disenyapkan. Pada ketika itu, telepon Linda Tan berdering. Dia menjawab sebentar. Ekspresinya menjadi serius. Iya, Puan Morrison. Dia ada di bandar. Dia kata dia ada sesuatu lagi yang nenek awak tinggalkan, sesuatu yang tidak dipercayainya bahkan kepada bank. Dia mahu berjumpa dengan awak malam ini. Aisyah mengangguk. Setiap pendedahan mendekatkannya untuk memahami sepenuhnya siapa neneknya dan apa yang telah dikorbankan. Kalau begitu mari kita pergi, katanya. Tidak ada masa lagi untuk dibazirkan, kerana di suatu tempat, di dalam peti simpanan di Geneva, kebenaran yang akan mengubah kehidupan sedang menunggu, dan Aisyah binti Razak bersedia untuk memberikan mereka suara. Hotel tempat Puan Margaret Morrison menginap adalah salah satu tempat yang membisikkan kisah-kisah kehidupan yang dijalani dengan keanggunan dan tujuan. Aisyah, ditemani oleh Puan Salma, Dr. Ranjit, dan Linda Tan, disambut di sebuah suite dengan pemandangan kota yang bercahaya. Margaret Morrison adalah seorang wanita berambut perak yang disisir rapi, mata biru yang telah melihat terlalu banyak dunia, dan martabat yang hanya datang dari kehidupan yang didedikasikan untuk melayani sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Apabila dia melihat Aisyah, matanya dipenuhi air mata. Awak persis seperti yang dia katakan, Margaret berbisik sambil memegang tangan Aisyah. Kalsom bercakap tentang awak setiap hari. Dia berkata awak adalah karya agungnya, legasi hidupnya. Puan Morrison, apa yang Anda tahu tentang nenek saya? Margaret menjemput mereka duduk. Tangannya menggigil sedikit semasa menyediakan teh. Nenek awak, Puan Hajah Kalsom, bekerja untuk keluarga saya selama 5 tahun. Dia bukan sahaja pekerja kami, dia adalah sebahagian daripada keluarga kami. Suami saya adalah duta British dan Kalsom bersama kami di setiap destinasi. Tetapi apa yang tidak diketahui oleh sesiapa ialah Kalsom mempunyai anugerah istimewa. Anugerah apa? Dia boleh membaca orang, memahami niat dan pengetahuannya tentang bahasa, membolehkannya mendengar perbualan yang orang lain fikir pribadi. Margaret berhenti seketika, matanya jauh dengan kenangan. Suatu malam, semasa majlis resepsi diplomatik di rumah kami, Kalsom sedang menyajikan apabila dia terdengar perbualan dalam bahasa Rusia antara 2 diplomat. Mereka membincangkan rangkaian yang menggunakan keluarga diplomatik sebagai perlindungan untuk memindahkan orang secara paksa. Keheningan di dalam bilik itu mutlak. Kalsom datang kepada saya malam itu menggigil. Dia menceritakan semuanya. Suami saya dan saya terkejut. Dia mahu melaporkannya segera, tetapi Kalsom berkeras untuk mengumpul lebih banyak bukti terlebih dahulu. Selama berbulan-bulan, dia mendokumentasikan segala-galanya dengan teliti, nama, tarikh, laluan. Dan mengapa Anda tidak melaporkannya apabila Anda mempunyai bukti yang mencukupi? Margaret bangun dan pergi ke sebuah peti kecil di atas meja, kerana kami mendapati bahawa rangkaian itu mempunyai hubungan di peringkat tinggi beberapa kerajaan. Kami tidak tahu siapa yang boleh dipercayai. Kemudian, suami saya meninggal dunia. Serangan jantung secara tiba-tiba semasa mesyuarat diplomatik. Suaranya tergetar. Secara rasmi ia adalah hatinya, tetapi saya sentiasa tertanya-tanya. Sejurus sebelum meninggal dunia, dia telah berkata bahawa dia bersedia untuk mendedahkan segalanya tanpa mengira akibatnya. Kalsom takut selepas itu, Margaret meneruskan. Takut perkara yang sama akan berlaku kepadanya, tetapi bukan takut untuk dirinya, tetapi takut untuk meninggalkan awak sendirian, Aisyah. Jadi dia memberi saya ini, dia membuka peti itu, dan membuat saya berjanji bahawa saya hanya akan menyerahkannya kepada awak apabila awak cukup kuat, apabila dunia bersedia untuk mendengar awak. Dari peti itu dia mengeluarkan cakra keras luaran kecil dan sampul tebal. Ini semuanya. Rakaman audio mesyuarat diplomatik di mana operasi ini dibincangkan, gambar, dokumen asal dan yang paling penting, testimoni mangsa yang Kalsom kenali dan bantu secara rahsia selama bertahun-tahun. Aisyah mengambil cakera itu dengan tangan menggigil. Ia kecil, tetapi mengandungi berat seluruh kehidupan. Ada lagi?
Margaret menambah lembut. Kotak di Geneva mengandungi bukti dokumentari, tetapi ini, dia menunjuk cakera, mengandungi suara, kisah sebenar, orang yang didiamkan. Kalsom merakamnya dengan kebenaran dalam bahasa mereka sendiri. Dia tahu bahwa awaklah yang akhirnya akan menerjemahkannya, yang akan memberikan mereka suara kepada dunia. Malam itu Aisyah hampir tidak tidur dengan fon kepala terpasang, mendengar jam demi jam rakaman itu. Suara-suara dalam Mandarin, dalam Arab, dalam Rusia, dalam bahasa-bahasa yang dia kenali rapat, kisah-kisah keluarga yang dipisahkan, janji-janji yang dimungkiri, harapan yang musnah, dan dalam setiap rakaman di akhir adalah suara neneknya, suara keibuannya, berjanji bahwa kisah-kisah mereka akan diceritakan. Apabila subuh tiba, Aisyah mempunyai air mata kering di pipinya, tetapi api yang diperbaharui dalam jiwanya. Penerbangan ke Geneva berlepas keesokan harinya. Aisyah mengembara bersama Puan Salmah, Makcik Zaiton, yang telah dibebaskan seperti yang dijanjikan, Linda Tan dan pengiring keselamatan yang diselaraskan oleh Ejen Hazrik. FBI telah mendapati bahwa Encik Richard Lim, pelanggan ketiga, sebenarnya adalah operasi keselamatan swasta yang diupah untuk mendiskreditkan Aisyah sebelum dia menjadi suara awam. Dia ditangkap semasa cuba meninggalkan negara. Geneva menyambut mereka dengan langit kelabu, tetapi dengan janji keadilan. Bank Antarabangsa Amanah adalah kubu marmar dan keluli, direka untuk melindungi rahasia selama beberapa generasi. Di sebuah bilik pribadi dengan notaris Switzerland hadir, Aisyah membuka peti simpanan nomor 4702. Di dalamnya terdapat fail-fail yang disusun dengan teliti. Setiap satu dilabelkan dengan tulisan tangan neneknya, dengan nama, tarikh, lokasi. Tetapi apa yang paling mengejutkan Aisyah ialah menemui di bahagian bawah kotak itu sebuah album foto, gambar-gambar dirinya sepanjang tahun. Hari pertamanya ke sekolah, belajar menulis dalam bahasa Arab, membaca buku dalam bahasa Perancis. Setiap foto mempunyai nota daripada neneknya di belakang. Foto terakhir adalah Aisyah pada usia 16 tahun, tersenyum sambil memegang sijil kursus terjemahan dalam talian. Nota itu berbunyi, "Hari itu saya tahu kamu sudah bersedia, hanya tinggal dunia juga bersedia." Aisyah memeluk album itu ke dadanya teresak-esak. Puan Salmah memeluknya, kemudian Makcik Zaiton, kemudian semua yang hadir. Ia adalah detik kesakitan dan cinta yang terjalin begitu mendalam, sehingga tidak ada perkataan dalam mana-mana bahasa untuk menggambarkannya dengan tepat. Minggu-minggu berikutnya adalah huru-hara. Aisyah, dengan bantuan Puan Salmah dan pasukan undang-undang antarabangsa, mengemukakan semua bukti kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Kes itu menyebabkan gempa bumi dalam kalangan diplomatik. 3 rangkaian antarabangsa dibongkar. 17 pegawai rasuah ditangkap di 6 negara yang berbeza. Tetapi yang lebih penting daripada penangkapan itu adalah apa yang Aisyah lakukan dengan rakaman itu. Dia mencipta sebuah dokumentari berjudul Suara-Suara Kesunyian. Di dalamnya dia secara pribadi menterjemah setiap testimoni, memberikan suara kepada mereka yang telah didiamkan. Dia bukan sahaja menterjemah perkataan, tetapi menangkap emosi, konteks budaya, kemanusiaan penting setiap cerita. Dokumentari itu menjadi tular secara global. Lebih daripada 100 juta tontonan dalam minggu pertama. Kerajaan terpaksa bertindak balas. Dasar-dasar berubah. Nyawa diselamatkan. Duta Besar Tan Sri Ahmad bin Dato Harun dari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu secara pribadi menghubungi Aisyah. Cik Aisyah, kerja awak telah mendedahkan ketidakadilan yang kerajaan abaikan selama berdekad-dekad. Atas nama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, saya ingin menawarkan kepada awak jawatan sebagai penterjemah khas hak asasi manusia. Tugas awak adalah untuk memberikan suara kepada orang yang dunia perlu dengar. Aisyah menerima, tetapi dengan satu syarat, bahwa jawatan itu termasuk program untuk mengenal pasti dan melatih bakat muda lain tanpa kelayakan formal. Bakat sebenar, dia berhujah, tidak seharusnya memerlukan pengesahan institusi untuk diiktiraf. Cadangannya diterima sebulat suara. 6 bulan kemudian, Aisyah berdiri di mahkamah yang sama, di mana dia pernah dihina. Tetapi kali ini bukan sebagai tertuduh, tetapi sebagai penceramah jemputan di persidangan antarabangsa mengenai keadilan linguistik. Tuan Hakim Tan Sri Azlan Rahman hadir dalam pendengaran itu. Dia telah bersara awal selepas pengendalian kes Aisyah, menimbulkan penyiasatan terhadap kes-kes lain, di mana dia mungkin membiarkan prasangka mempengaruhi penilaiannya. Di akhir ucapannya, Azlan mendekatinya. "Cik Aisyah," suaranya merendah diri, sangat berbeza dari lelaki angkuh yang pernah dia jadi. "Tidak ada maaf yang cukup untuk bagaimana saya melayan Anda.
Tetapi saya ingin Anda tahu bahwa kes Anda mengubah hidup saya. Ia memaksa saya menghadapi prasangka yang saya tidak tahu saya ada. Saya sekarang bekerja dengan sistem kehakiman untuk melaksanakan pembaharuan yang akan menghalang hakim lain daripada melakukan kesilapan yang sama seperti yang saya lakukan. Tuan Hakim Azlan. Aisyah menjawab, pengampunan tidak menghapuskan kerosakan, tetapi ia membuka jalan ke arah sesuatu yang lebih baik. Pengiktirafan Anda bermakna lebih daripada permohonan maaf Anda, kerana ia menunjukkan bahawa manusia boleh berubah, belajar, berkembang. Mereka berjabat tangan dan dalam gerak isyarat itu, ada penyembuhan, bukan sahaja untuk mereka, tetapi sebagai simbol kepada apa yang sistem kehakiman boleh jadi. Mak Cik Zaitun telah membina semula hidupnya dengan bantuan Linda Tan. Kini dia bekerja menyelaraskan program pemulihan untuk orang yang dipenjara secara tidak adil. Awak memberi saya harapan apabila saya tidak mempunyainya, katanya kepada Aisyah. Sekarang saya mahu memberikan harapan yang sama kepada orang lain. Puan Salmah binti Ismail menerima pengiktirafan kebangsaan sebagai peguam bela awam tahunan, tetapi apa yang paling membanggakannya bukan anugerah, tetapi surat-surat yang diterimanya daripada pelanggan yang bersyukur, diinspirasikan oleh pembelaannya yang penuh semangat terhadap Aisyah. Profesor Dr. Izwan Abdullah meletak jawatan selepas penyiasatan universiti, mengesahkan banyak kes plagiarisme. Kejatuhannya berfungsi sebagai amaran kepada ahli akademik lain tentang kepentingan integriti. Encik Davitan, jurutera yang mempunyai keberanian untuk mengaku dahulu, menubuhkan sebuah yayasan yang didedikasikan untuk menyokong bakat tidak konvensional. Aisyah mengajar saya bahawa kehormatan bernilai lebih daripada wang atau kedudukan, jelasnya dalam satu temu bual. Cik Farah binti Ahmad, gadis muda dari pusat tahanan yang mempertaruhkan pekerjaannya untuk membantu Aisyah, menerima beasiswa penuh untuk belajar kerja sosial, ditaja oleh program yang Aisyah telah tubuhkan. Setahun selepas hari Aisyah ditangkap, dia berdiri di hadapan tanah perkuburan tempat neneknya dikebumikan. Dia telah mengembara dari Geneva khusus untuk saat ini. Dia meletakkan bunga segar di kubur dan melutut. Nenek, katanya lembut, saya telah selesaikan apa yang nenek mulakan. Suara-suara yang nenek bantu lindungi kini didengari oleh seluruh dunia. Rangkaian yang nenek dokumenkan telah dibongkar. Orang yang cuba mendiamkan kami gagal. Angin sepoi-sepoi menggerakkan daun-daun pokok berdekatan, seolah-olah alam itu sendiri sedang mendengar. Tetapi lebih daripada itu, nenek, saya akhirnya faham mengapa nenek mengajar saya semua bahasa itu. Ia bukan hanya tentang perkataan, ia adalah tentang empati, tentang hubungan, tentang memahami bahawa setiap orang, tidak kira bahasa atau asal-usul mereka, mempunyai cerita yang layak didengari. Aisyah mengeluarkan album foto dari bagnya, yang ditemuinya di dalam peti simpanan. Dia membukanya di halaman terakhir di mana dia telah melekatkan foto baru. Ia adalah dirinya sendiri, berdiri di hadapan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, dikelilingi oleh orang dari setiap sudut dunia, orang yang kisahnya telah diterjemahkan, suaranya telah dikuatkan. Lihat nenek, inilah yang kita bina bersama. Pengorbanan nenek tidak sia-sia. Legasi nenek hidup dalam setiap orang yang kini mempunyai suara berkat apa yang nenek ajar saya. Ketika matahari terbenam, Aisyah kekal di sana merasakan kedamaian yang tidak pernah dirasakannya selama bertahun-tahun. Neneknya telah menanam benih harapan dalam bentuk bahasa. Benih-benih itu telah tumbuh menjadi taman keadilan yang akan terus berkembang lama selepas kedua-duanya pergi. Keesokan harinya, Aisyah mengajar kelas pertamanya dalam program yang telah diciptanya. 30 orang muda dari pelbagai latar belakang, semuanya dengan bakat luar biasa, tetapi tanpa kelayakan formal, memandangnya dengan harapan dan kekaguman. Nenek saya sering memberitahu saya, Aisyah memulakan, bahwa bakat tidak memerlukan sijil untuk menjadi nyata, ia hanya memerlukan peluang untuk bersinar. Anda semua berada di sini kerana setiap seorang mempunyai anugerah yang unik. Tugas saya bukan untuk mengajar Anda, tetapi untuk membantu Anda menyedari kuasa yang sudah Anda miliki di dalam diri Anda. Seorang gadis muda di barisan hadapan mengangkat tangan. Cik Aisyah, bagaimana kami tahu kami cukup baik? Aisyah tersenyum teringat apabila dia sendiri pernah bertanya soalan itu. Mengapa Anda di sini? Kerana Anda berani mencuba apabila dunia memberitahu Anda bahawa Anda tidak boleh. Keazaman itu, keberanian itu, lebih berharga daripada mana-mana ijazah universiti. Bulan bertukar menjadi tahun. Program Aisyah berkembang, meluas ke 20 negara. Ribuan bakat muda menemui peluang yang mungkin tidak akan pernah mereka miliki. Ada yang menjadi penterjemah,
ada pula menjadi pengantara budaya, ada pula menjadi aktivis hak asasi manusia. Tetapi semua berkongsi sesuatu yang sama. Kepercayaan bahwa bakat sejati melangkaui kelayakan dan bahwa setiap suara, tidak kira betapa senyapnya, layak didengari. Dalam satu majelis khas di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Aisyah menerima anugerah hak asasi manusia antarabangsa. Sambil memegang pengiktirafan itu, dia memikirkan semua orang yang telah memungkinkan saat ini. Neneknya, yang telah mengorbankan segalanya. Makcik Zaitun, yang telah mempercayainya ketika dia berada di tahap paling rendah. Puan Salma, yang telah berjuang untuknya melawan segala kemungkinan. Encik Tan, yang telah menemui keberanian untuk mengatakan kebenaran. Dalam ucapan penerimaannya, Aisyah tidak bercakap tentang pencapaiannya, dia bercakap tentang neneknya. Puan Hajah Kalsom binti Yusuf tidak pernah mempunyai ijazah universiti, tidak pernah menerima pengiktirafan rasmi untuk kerjanya, tetapi dia memahami sesuatu yang dunia baru mula belajar, bahwa nilai seseorang tidak diukur dalam sijil, tetapi dalam karakter, bukan dalam kelayakan, tetapi dalam keberanian. Suaranya sedikit tergetar dengan emosi. Anugerah ini bukan milik saya, ia adalah miliknya. Ia adalah milik setiap orang yang pernah diremehkan, diabaikan, didiamkan. Ia adalah peringatan bahwa bakat luar biasa boleh datang dari tempat biasa dan bahwa kadang-kadang orang yang paling berkuasa adalah mereka yang dunia tidak pernah perasan. Tepukan gemuruh yang menyusul berlangsung selama 5 menit penuh. Orang dari seluruh dunia yang terhubung secara maya bertepuk tangan bukan sahaja kepada Aisyah, tetapi kepada semua Puan Hajah Kalsom di dunia. Semua nenek, ibu, pekerja yang tidak kelihatan, yang telah menanam benih harapan tanpa mengetahui sama ada ia akan pernah berbunga. Malam itu Aisyah berada di pangsapurinya di Geneva, memandang kota yang bercahaya. Teleponnya berdering. Ia adalah nombor yang tidak dikenali. Cik Aisyah, saya Maria. Saya berumur 16 tahun dan tinggal di sebuah perkampungan kecil di Guatemala. Saya menonton dokumentari awak. Saya bertutur 5 bahasa yang saya pelajari daripada pelancong yang melawat perkampungan saya. Semua orang memberitahu saya bahwa mustahil untuk menjadi kenyataan tanpa pendidikan formal, tetapi awak memberi saya harapan bahwa mungkin saya juga boleh mempunyai masa depan. Bolehkah saya memohon program awak? Aisyah tersenyum dengan air mata di matanya. Sudah tentu boleh Maria. Ceritakan kisah awak. Dan semasa dia mendengar kisah Maria, Aisyah memahami bahwa ini adalah legasi sebenar neneknya. Bukan rangkaian yang dibongkar atau anugerah yang diterima, tetapi setiap kehidupan individu yang disentuh, setiap bakat yang diiktiraf, setiap suara yang akhirnya didengari. Kitaran itu berterusan, harapan berlipat ganda, dan di suatu tempat Aisyah yakin, neneknya Puan Hajah Kalsom tersenyum. Kerana pada akhirnya ini bukan kisah tentang bahasa atau ketidakadilan atau perbicaraan. Ia adalah kisah tentang cinta. Cinta seorang nenek yang menyediakan cucunya untuk mengubah dunia. Cinta yang melangkaui kematian, masa, dan keadaan. Dan cinta itu diterjemahkan dalam 11 bahasa dan 1000 tindakan keberanian telah menerangi dunia.